Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Zalina Muhammad Tahir. Yang dihormati semua barisan koordinator dan barisan co-koordinator jaringan pembelajaran profesional Connecting Dots Learning. Seterusnya barisan pentadbir juga para guru yang turut sama hadir memeriahkan sesi perkongsian secara hands-on pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao ma, vanakkam dan salam sejahtera, salam muhibah, salam global pendidikan digital dari saya Cikgu Aina selaku moderator anda bagi sesi perkongsian hari ini. Untuk makluman semua, bagi yang belum tahu, sesi perkongsian ini dibawakan kepada anda menerusi program Connecting Dots Learning di bawah pimpinan Datuk Dr. Amin bin Senin. Tanpa kita sedar, sesi perkongsian ini telah pun memasuki siri yang ke-8. Untuk pengetahuan hadirin semua, sesi perkongsian kita ada lagi 11 siri sehingga ke bulan Disember tahun 2021. Oleh itu, diharap kita semua sentiasa follow, ikuti dan daftar di portal Connecting Dots Learning. Okey, typekan saja www.connectingdots.my. Okey, untuk anda sentiasa dapatkan info dan forum bagi setiap sesi perkongsian kita. Jadi, apakah tajuk kita hari ini? Okey, tajuk perkongsian hari ini ialah indahkan PDPR anda dengan Canva. Okey. Sebelum kita mulakan sesi perkongsian, mari kita lihat sekali imbas apakah objektif program ini. Okey, mari kita lihat objektif program. Objektif program ini ialah berkongsi ilmu dan berkemahiran, membangunkan kompetisi guru, meningkatkan keupayaan, dan membina jalinan dan jaringan berterusan. Jadi, peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan atau ahli CDL. Okey, pendaftaran adalah percuma. Peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar. Sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari Jumaat. Jadi, semua hadirin sila ingat setiap hari Jumaat kita jumpa di sini. Okay? Selama 1.5 jam dari pukul 3 petang sehingga 4.30 petang. Perkongsian juga adalah secara hands-on. Sijil disediakan menerusi pautan yang akan diberikan pada akhir sesi. Jadi networking kita, hashtagnya ialah Cikgu Bantu Cikgu. Okay. Diperingatkan semula kepada para hadirin agar berada dalam mode silent sepanjang sesi ini berjalan dan anda amat digalakkan secara aktif bertanya maupun berkongsi pengalaman dalam ruangan chat. Okay, diharap para hadirin dapat terus berada sehingga ke akhir sesi kerana akhir sesi ini anda akan diberikan link kehadiran untuk dapatkan sijil penyertaan. Okey, sijil penyertaan terus je dapat dalam email. Okey, baiklah, tanpa kita membuang masa lebih lanjut, mari kita perkenalkan panel kita hari ini. Okey. Beliau ialah Cikgu Azhar. Kita boleh panggil nama glamour Cikgu Azhar. Okey. Nama penuh beliau ialah Cikgu Nur Azalina binti Abdul Razak. Beliau ialah peserta Duta Guru Yayasan Petronas Kohort 1. Okey, bukan calon-calon orang ni Cikgu. Okey, jadi beliau bertugas di SMK Seri Mahkota Melaka. Ada tak rakan kita hadirin yang hari ni dari Melaka? Okey, boleh tuliskan di chat. Okey. Beliau telah pun 11 tahun berkhidmat. Subjek beliau ajar ialah Reka Cipta dan RBT. Okay, pendidikan beliau ialah Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik Industri di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Okey, siapa dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka? Okey, boleh typekan di ruangan chat. Dan beliau adalah DPLI dalam kejuruteraan elektrik dan elektronik di Universiti Tun Hussein On Batu Pahat Johor. Ni tempat saya ni. Okey, pencapaian beliau ini adalah antara pencapaian beliau. Nampak tu banyak ni. Okey, tak tersenarai ni. Ada lagi yang tak tersenarai Okey, beliau ialah peserta LCOP International Computer Training Volunteer AIV. Beliau juga baru-baru ini sebagai pembentang Simposium Kebangsaan Duta Guru. Okey, julung-julung kali pertama kalinya Yayasan Petronas anjurkan
Okay. Kemudian beliau telah menerima anugerah pencapaian GPMP terbaik SPM dalam reka cipta. Okay. Kemudian beliau juga dianugerahkan Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2013 dan tahun seterusnya. Okey. Dengan lafaz bismillah, okey, saya menjemput Cikgu Azhar untuk memulakan sesi perkongsian kita hari ini. Okey, dipersilakan Cikgu Azhar. Okey, terima kasih kepada Puan Moderator yang comel lagi cantik, Cikgu Aina. Okey, Assalamualaikum. Tachahau, Wanakem dan selamat sejahtera untuk seluruh guru-guru hebat di seluruh Malaysia. Okey, saya Cikgu Azhar dari SMK Sri Mahkota, sekolah luar bandar. Anak-anak kebanyakannya adalah anak-anak B40. Jadi sekolah harian biasa cikgu. Kalau datang ke sekolah saya tu banyaknya adalah ikan bakar. Memang di situlah. Okey, slide saya dah berubah ataupun masih saya punya birosa? Dah berubah dah. Dah berubah dah. Okey. Okey, hari ni apa yang kita akan buat cikgu? Yang pertama adalah okey, kan ada orang yang pakai payung tu, kan? Okey, dia akan follow lah. Hari ni kita akan buat saya ni tengok sini, tengok sebelah kan, tengok komputer, tengok laptop, semua saya tengok. Okey, kita akan buat 5 perkara hari ini, iaitu yang pertama tadi pendahuluan, iaitu moderator memperkenalkan apa itu CDL dan sebagainya. Lepas tu kita akan buat sedikit pengenalan. Saya akan tanya cikgu, pengetahuan sedia ada cikgu berkaitan dengan Canva. Lepas tu kita akan sama-sama mempelajari berkaitan dengan Canva. Selepas kita dah belajar, mestilah saya nak tahu sama ada cikgu faham ataupun tidak apa yang saya ajar hari ini. So kita akan ada sedikit aktiviti hands-on menggunakan aplikasi Canva. Dan seterusnya adalah ruangan refleksi yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, iaitu kita nak tangkap gambar dan memberikan maklum balas berkaitan pembelajaran hari ini. Okey. So next, ini adalah objektif lah. Apa yang saya nak capai dengan cikgu adalah cikgu sekurang-kurangnya cikgu akan gunakan reti guna Canva ini. Banyak template dalam Canva ni cikgu, tapi sekurang-kurangnya cikgu boleh guna satu daripadanya. Dan kita akan buat Canva ini secara kolaboratif. Semua orang akan menghasilkan satu poster menggunakan Canva. Semua orang akan gunakan dalam satu link yang sama. Okey, next. Okey, ini adalah yang tadi tu adalah perhubungan cikgu dengan Canva. Saya nak tahu sebelum kita mulakan sesi perkongsian kita pada hari ini, saya nak tahu hubungan cikgu dengan si Canva ni macam mana sebenarnya. So, saya akan bukakan link pada cikgu. Sekejap ya. Cikgu Aina boleh, ada tak dapatkan link? Ada kan? Sekejap ya, saya bukakan link pada cikgu. Kita sharekan dekat dalam chat ataupun cikgu boleh scan. Sekejap ya. Okey. Saya sharekan link dia. Paste. Okey. Sama ada cikgu boleh scan ataupun cikgu boleh klik link yang saya berikan tu. Saya nak tahu hubungan cikgu. Tak ada betul, tak ada salah soalan ni cikgu. Saya nak tahu sama ada cikgu pernah tak menggunakan Canva, pernah dengar tapi belum pernah cuba menggunakan Canva, atau cikgu pernah dengar Canva tu apa dan pernah cuba menggunakan Canva, ataupun cikgu seorang yang tak pernah pun dengar Canva tu apa dan hari ni cikgu ingin cuba menggunakan Canva. So kita nak tengok dapatan pada hari ini, tak ada betul, tak ada salah, cuma kita nak tengok kebanyakannya apa, di mana. Kan dekat situ. So bergerak-gerak gitu kan. Bergerak-gerak situ.
Jadi kita nampak ramai peratusan banyaknya di mana tu? Pernah dengar dan pernah cuba. Baguslah tu. Jadi saya tahulah cikgu datang hari ni untuk memahirkan lagi Canva tu apa. Mungkin cikgu pernah guna tapi tak berapa mahir, ataupun cikgu memang dah mahir tapi nak lagi mahirkan diri. Pun bagus juga. Pernah dengar, belum pernah cuba. Oh, okey. 38%. Setakat yang saya nampak ni 38% memilih pernah dengar, belum pernah cuba. Hari ni kita cuba cikgu. Hari ni kita cuba. Lepas ni kita akan cakap pernah dengar dan pernah cuba. Gitu. Dan ada juga berapa persen dekat sini cakap tak pernah dengar dan ingin cuba. Tak apa, hari ni cikgu dengar. Saya harap cikgu akan jatuh hati apabila menggunakan Canva tu nanti ya cikgu. 5% dekat situ setakat ini. Jadi dah hampir 93 orang telah pun menjawab survey saya. Terima kasih saya ucapkan. Okey, sepanjang cikgu masih boleh jawab, saya boleh tunggu lagi sementara saya berikan sedikit maklumat. Okey, sekejap lagi kita akan belajar berkaitan dengan Canva. Ada 2 slot yang saya akan sertakan. Yang pertama adalah saya akan tunjukkan cikgu hasil-hasil murid saya sepanjang menggunakan Canva itu. Jadi saya akan berikan cikgu gambaran sebenarnya Canva ni boleh digunakan di mana. Okey, macam mana kita nak aplikasikan Canva ni? Untuk subjek apa? Adakah untuk subjek saya saja, RBT ke? Ataupun reka cipta saja ke? Ataupun subjek cikgu sendiri? Kan kat sini kita ada banyak orang kat sini, banyak subjek cikgu. So kita akan tahulah sama ada Canva ni sesuai tak untuk subjek cikgu. Okey, dan slot yang kedua saya akan ajar cikgu macam mana nak gunakan Canva tersebut. Memang Canva ni banyak cikgu aplikasinya, tapi sekurang-kurangnya objektif saya hari ni cikgu boleh bergerak sendiri, cikgu tak takut untuk menggunakan Canva dan cikgu boleh ajar anak murid cikgu menggunakan Canva. Itu hasrat saya pada hari ini. Okey, terima kasih saya ucapkan. Ada 100 lebih orang telah pun menjawab survey saya dan saya ingin ingatkan, gitu. Siap ingatkan kan? Saya ingin ingatkan cikgu kalau sepanjang saya memberikan ni perkongsian, sekiranya cikgu ada soalan, cikgu jangan malu-malu. Cikgu boleh tulis di ruangan chat. Saya punya moderator, Cikgu Aina pun sangat expert berkaitan dengan Canva. Dia boleh tolong jawabkan untuk cikgu. Kalau saya tak perasan cikgu punya mesej, cikgu tulis di chat dan Cikgu Aina akan tolong jawabkan bagi pihak saya. Okey. Saya tutup survey ini. Terima kasih cikgu. Okey, jadi saya boleh nampak dekat sini cikgu pernah dengar dan pernah cuba. Jom kita mahirkan lagi dan siapa yang belum pernah cuba tu jom kita cuba hari ini dan yang tak pernah dengar jom kita dengar sama-sama. Okey, next. Saya kongsikan saya punya template. Ini hari ini cikgu saya gunakan kesemuanya tapi tak adalah maksudnya link-link yang saya masukkan tu saya gabungkan dengan medium yang lain. Tapi saya punya slide, saya punya ini semuanya saya menggunakan Canva keseluruhannya. Okey. Tadi kita dah pergi yang kedua kan? Okey, pengenalan. Saya dah tahu dah hubungan cikgu dengan si Canva ni macam mana. Kebanyakannya guru-guru yang join perkongsian hari ni pernah cuba dan pernah dengar Canva. Ada juga yang tak pernah dan semuanya. Okey, saya dah tahu dah rata-rata hubungan cikgu dengan Canva. So, kita akan cuba kenal-kenal dahulu siapakah pengasas si Canva ni. Okey, ini adalah wajah dia cikgu, comel orangnya. Nama dia cikgu adalah, kita nak guna aplikasi Canva, kita kenal lah orang yang buat dia ni. Okey, dia ni nama dia Melanie Perkins. Adakah adik-beradik dengan Perkins Ibrahim tu? Tak tahulah kan. Sebabnya bapa dia cikgu adalah orang Malaysia. Bapa dia engineer di Malaysia. Lepas tu dia berhijrah ke Australia, berkahwin dengan orang Australia dan menetap di Australia lah. Dapatlah si Melanie ni. Okey, Melanie ni adalah sekarang ni dia menjadi seorang ketua pegawai eksekutif Canva dan dia berumur 34 tahun, muda daripada saya cikgu, dan dia adalah orang sekarang ini dia orang kedua terkaya di Australia. Dan dia merupakan
merupakan orang, okey, perempuan, wanita, yang termuda di dunia yang kaya. Orang kaya yang termuda di dunia. Si pengasas Canva ni lah orangnya, cikgu. Lepas tu macam mana sebenarnya sejarah Canva dia bermula pada tahun 2013. 2013 sebenarnya dah ada dah Canva ni, tapi kita pun tak berapa nak dengar now, kan orang Melaka kata tak berapa nak dengar now. Tapi disebabkan dia ni pernah juga dia ni macam designer lah kan, artificial designer. Lepas tu dia nak design kadang-kadang susah. So dia buatlah Canva ni untuk memudahkan kerja dia lah. Lepas tu dia jualkan dia punya aplikasi kepada 100 orang pelabur. Cerita sedih dia lah. Tapi tak ada siapa pun nak beli dia punya aplikasi tu. Langsung tak ada. Tapi dia buat langkah macam ni cikgu. Dia buat dana ataupun buat kerja-kerja macam free lah. Dia bagi aplikasi free tu ke badan-badan organisasi kecil. Sehingga sekarang ni dia dah ada 25 organisasi yang dia taja sendiri menggunakan dia punya dana. Dan dia punya Canva ni cikgu dah meningkat, dia punya duit dia tu kan, dana pungutan dia tu kalau duit Malaysia lebih kurang dalam RM62 bilion. Gitu. Dia menaik 50% sejak berlakunya pandemik ni kan. Bila pandemik ramai orang guna Canva, so keuntungan syarikat dia bertambah, berlipat ganda lah, sehingga 62 bilion Malaysia, duit Malaysia lah. Okey, so belah sini pula kita tengok apa sebenarnya yang tak tahu Canva tu apa. Jadi kita tahu hari ni cikgu, Canva ni cikgu sebenarnya adalah satu aplikasi di dalam talian yang percuma dan berbayar. Tetapi kalau kita bahagian cikgu-cikgu ni, kita cikgu dan anak murid kita murid yang ada ID MUI, kita dah tak perlu bayar lagi yang bahagian pro tu. Kita akan dapat secara percuma. Cumanya kita kena login secara education punya. Nanti kejap lagi saya ajarlah. Okey, untuk apa? Untuk pengguna yang ingin mereka pelbagai bentuk kreatif design secara virtual. Maksudnya kita nak buatlah bentuk-bentuk yang kreatif dalam Canva, design-design kita. Kalau dulu poster kita menyedihkan cikgu. Sejak kita pandai Canva, poster kita kebabom. Gitu kan. Sebenarnya bukan kitanya yang design, sebenarnya si Melanie ni dah bina dah template-template yang cantik, menarik, tertarik komen motherboard. Kita just edit dia punya tulisan saja. Jadi orang tengok poster kita cantik, menarik gitu. Lepas tu fungsi dia cikgu. Fungsi dia banyak fungsi dalam Canva. Kalau kita nak belajar hari ni memang tak dapat. Mungkin hari ni yang pernah dengar, pernah cuba tu lebih arif daripada saya kan. Jadi kita tengok sama-sama. Sebenarnya banyak sangat-sangat Canva ni punya aplikasi. Tapi yang selalu orang buat adalah dia buat kad ucapan, dia buat brochure, dia buat poster, resume, infografik, ataupun dia buat educational worksheet, kerja-kerja kan, bagi-bagikan murid-murid kerja, buat video, sekarang buat video kan, dah tak payah nak guna Filmora lagi dah. Kita guna Canva je lah, yang kita beginner ni, kita guna Canva dan juga macam-macam lagi aplikasi. Nanti kita tengok. Okey, siapa pengguna Canva ni? Itulah syarikat-syarikat periklanan, kelas-kelas dalam talian, pengguna media sosial yang suka Instagram, Facebook tu kan, semua gambar-gambar tu dia orang selalu kalau yang suka gambar tu sukalah menggunakan Canva. Guru macam kita, pensyarah dan juga murid-murid. Murid-murid kita cikgu sangat suka menggunakan Canva, sangat suka. Cikgu mesti cuba Canva dengan anak murid kita. Kalau kita ajar sikit, dia pandai lebih daripada kita cikgu. Cikgu kena percayalah benda tu. Okay, next. Next adalah kelebihan dan juga kelemahan Canva. Daripada kelebihan dia mestilah ada kelemahan. Saya ceritakan dahulu dia punya kelebihan di sebelah kanan skrin tu lah. Ada tanda thumbs up tu kan. Kelebihan dia cikgu. Features dia lengkap dan mudah. Maksudnya apa yang dia nyatakan dekat dalam Canva tu, feature-features dia, card ke, postcard ke, worksheet ke, video ke, itu mudah, lengkap. Maksudnya cikgu dah tak payah nak design dah. Kalau cikgu tak nak design, cikgu nak cepat, cikgu guna je Canva, cikgu tukar saja dia punya wording, huruf-huruf kat dalam tu. Lepas tu cikgu post.
Itu yang paling mudah. Ni maksud dia itulah. Cikgu tinggal drag and drop. Maksudnya cikgu tinggal kalau ada gambar lain, cikgu nak masukkan gambar cikgu drag saja gambar cikgu masuk dalam template tu. Macam tu. Lepas tu bahan dia berbentuk website. Maksudnya apa cikgu? Kita tak perlu download pun. Kalau dulu orang guna Canva, dia download, dia beri pada orang. Sebenarnya tak perlu download cikgu. Dia berbentuk website. Maksudnya apa? Daripada hasil kita yang buat tu, kita boleh share link sahaja kepada orang. Kalau orang tu tak ada download pun Canva, tak pernah pun tahu Canva, tapi melalui link yang kita share tu, dia masih boleh membuka Canva tersebut. Itu maksud dia website tu. Okey, lepas tu dia tak payahlah bila dia website, kita tak payah download, tak adalah mengganggu kita punya hard disk, tak adalah mengganggu kita punya RAM, tambah-tambah memberat-beratkan komputer kita kan. Sebab kita just share dia punya link sahaja. Okey, yang ketiga, hari ni kita akan tahu kelebihan dia lah, hasil design dia. Okey, dia boleh download. Kalau cikgu nak download pun boleh, tak ada masalah. Kalau cikgu tak nak share link, cikgu nak download hasil cikgu, okey, cikgu boleh download dalam bentuk, pelbagai bentuk. JPEG, macam cikgu tahu JPEG, okey, PDF dan juga MP4. Nanti kita tengoklah download tu dan apa benda link-link dia. Dan seterusnya cikgu, bila cikgu buat dalam Canva, menggunakan website, tadi dikatakan dalam aplikasi Canva, dia punya design tu automatically save. Maksudnya apa? Kadang-kadang cikgu buat kerja dekat sekolah. Okey, buat design Canva, lepas tu alamak tak siap lagi kan? Ataupun tak sempat nak siap. Cikgu nak sambung dekat tempat lain. Dekat rumah ke, dekat mana-manalah cikgu nak sambung. Cikgu boleh terus sahaja buka Canva tu dan terus sambung kerja yang cikgu tak siapkan lagi tadi. Cikgu tak payah nak save pun. Dia dah setiap kali cikgu buat, dia akan automatically savekan untuk cikgu. So cikgu jangan risau komputer cikgu tiba-tiba shutdown ke, dia ada di situ cikgu, dia tak akan hilang. Okey, itu adalah kelebihan si Canva ni lah. Jadi daripada kelebihan tu adalah kekurangan dia. Saya adalah menyatakan 3 kekurangan dia, tetapi nanti kita tengok. Yang pertama, penggunaan data internet. Okey, disebabkan Canva ni melalui website, so dia kena ada data internet. Kalau cikgu tak ada data internet tak ada, cikgu tak bolehlah nak akses Canva. Macam tu lah. Dia mesti ada internet. Okey. Yang kedua, dia kena ada signal internet yang kuat. Maksudnya kadang-kadang kalau kita guna Canva, kita share pada anak murid kita. Anak murid kita duduk di kawasan yang kurang dia punya signal internet. So dia kadang-kadang tak boleh nak buka kita punya Canva tersebut. Itu kelemahan dia sebab dia memerlukan signal internet yang kuat, yang stabil untuk dia buka dia punya aplikasi Canva tersebut. Okey, jadi bila signal rendah, so dia akan mempengaruhilah kerja-kerja. Budak tak boleh buka, kita sendiri pun tak boleh buka. Nak tengok kita punya design pun tak boleh sebab internet kita tak kuat. Okey, yang ketiga, berbayar untuk Canva Premium. Okey, maksudnya apa? Ada beberapa features yang kita kena bayar. Okey, kalau di luar sana, orang-orang sekarang banyak menggunakan Canva tu kan, dia kena bayarlah feature-features yang bentuk-bentuk bintang tu. Kadang-kadang kita yang bentuk bintang tu lah yang kita nak, yang berkenan now lah yang bintang tu kan. Yang lain tu kita tak, padahal banyak sangat dah template kat dalam Canva tu, tapi yang bintang tu yang kita nak, yang berbayar tu yang kita nak. Jangan risau cikgu sebab cikgu, bila cikgu login Canva for Education, cikgu masukkan guna MOE cikgu tu, cikgu akan dapat yang bintang-bintang tu semua. Gitu. Cikgu dah tak risaulah. Kelemahan yang ketiga itu dapat diatasi segalanya. Gitu. Jadi cikgu jangan risau, kejap lagi kita akan cuba login Canva kita menggunakan education punya version. Okey, next. Okey, saya akan tunjukkan dekat cikgu hasil murid saya menggunakan Canva. Okey, dekat sini pada kebetulan saya ni sebenarnya kalau saya nak tunjukkan RBT ataupun RC saja nanti cikgu tak terbuka ataupun cikgu tak nampak aplikasi tu kat mana. Kebetulan sekolah saya ada buat KMR
KMR Project Based Learning berkaitan dengan modul TS25. Okey, jadi sekolah saya ni menggabungkan, membuat kolaborasi, menggabungkan 4 subjek di dalam itu, iaitu subjek sains, matematik sains, RBT, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okey, dalam subjek itulah, dalam kolaborasi PBL ni. Jadi kita orang banyaknya menggunakan Canva untuk kita punya presentation akhir. Murid nak presentkan hasil kerja dia tu banyaknya menggunakan Canva. Ada juga medium-medium lain yang klasikal punya tulis tangan pun ada. Tapi saya akan tunjukkan yang menggunakan Canva tu lah. Okey, ini adalah slide saya lah. Jangan tengok layan tu. Okey, dekat dalam ni idea dia adalah kita nak membuat, nak menolonglah cikgu ni menyelesaikan masalah berkaitan dengan masalah komuniti dekat sekolah tu adalah Cikgu Fatimah ni yang susah nak mengalihkan buku teks daripada tingkat 1 ke tingkat bawah. Okey, so murid RBT akan bina produk menggunakan prototype dan sebagainya. So kita akan tunjukkan macam mana kita nak tengok budak tu guna produk. So dia akan buat video. Ada video tu dia gunakan Canva, ada juga video yang kita bagi, sebenarnya kita bagilah peluang pada murid tu untuk guna Canva ataupun guna editing video yang dia suka. Ada juga yang guna InShot. Tapi saya akan tunjuk yang guna Canva lah. Lepas tu dalam masa yang sama juga, Okey, dalam masa yang sama juga cikgu bahasa Melayu pula macam mana dia nak terangkan pasal produk ini, dia akan buat ulasan berkaitan dengan produk yang kita nak hasilkan ni. Cikgu bahasa Inggeris pula akan buat brosur berkaitan dengan produk project based learning yang kita nak hasilkan. Manakala cikgu sains juga tidak terkecuali untuk mengajar ataupun melaksanakan PBL dia dengan membuat infografik, poster infografik berkaitan dengan project based learning yang kita orang dah hasilkan. Okey, lepas tu saya akan tunjukkan seterusnya lah. Ini adalah dia punya DSKP lah. Itu biasalah cikgu akan, bila kita nak buat kolaborasi, kenapa saya kata banyak cerita pasal kolaborasi? Sebab bila dalam Canva tu nanti cikgu boleh sama-sama edit dalam Canva yang sama, aplikasi yang sama, cikgu boleh edit benda yang sama. Budak boleh tunjuk dekat cikgu boleh tengok hasil dia, dan kita sendiri cikgu pun boleh tengok hasil murid yang lain, cikgu lain dan sebagainya. Okey, saya akan tunjukkan terus hasilnya. Kejap ya. Okey, ini contoh cikgu. Ini contoh yang klasikal punyalah cikgu. Klasik kan? Bahasa Melayu kan, murid cari maksud perkataan. So dia akan carilah mesin apa, roda apa, dia nak tanya. Itu klasik punya cikgu. Tapi kita nak menariknya, bukan kita menidakkan yang klasik tu, tidak. Okey, yang kita nak tunjukkan adalah bila yang akhirnya murid menghasilkan satu rumusan berkaitan dengan tadi, mana dia? Bahasa Melayu tadi. Kejap cikgu ya. Dia dah laju, dia dah hilang. Nampak tak? Ni dia. Okey, jadi murid menghasilkan satu ulasan cikgu. Ulasan menggunakan Canva. Dia guna poster Canva. Dia masukkan gambar. Sebelum ni kita tengok budak kan nak kena tulis ulasan kat dalam buku kan. Dia bosan cikgu asyik menulis. Dia pun dah tak kuasa nak menulis lagi. Dia asyik menghadap telefon saja. Jadi kita suruhlah menggunakan yang dia suka tu. Kita nak attract dia untuk masuk kelas kita, untuk join kita punya PBL ni. So kita buat benda yang dia suka. Dia suka tengok telefon. So kita kena cari benda yang dia ada telefon lah. So kita suruh dia, cikgu bahasa Melayu dia, suruh dia buat rumusan berkaitan dengan Canva ini. Berkaitan dengan kegunaan takal menggunakan Canva. So dia pilihlah semualah template yang dia pilih, dia sukalah dia pilih dan dia masukkan gambar yang berkaitan. Lepas tu dia buat rumusan, dia type rumusan dekat situ. Okey, itu cikgu bahasa Melayu. Dah lupakan dah lah yang tulis-tulis tangan tu. Okey, cikgu bahasa Inggeris pula, dia nak buat brosur cikgu.
dia nak buat brochure. So dekat situ dia nak dia nak uji murid tu sama ada reti tak menggunakan grammar yang betul, tata bahasa yang betul, ayat yang betul, susunan ayat yang betul. Jadi dia cikgu bahasa Inggeris ni dia suruh buat brochure berkaitan dengan takal tadi juga. So bila dia buat takal tadi, dia beri balik pada murid, murid hantar balik pada dia dan dia cek semula. Kalau cikgu nampak yang merah-merah ini adalah cikgu tu, cikgu Lydia, kebetulan cikgu Lydia, dia highlight kan. Okey, ini yang merah ni salah. Yang ni salah, yang ni salah, kena betulkan. Kalau tulis tangan cikgu, dia kena buat, dia kena liquid, dia kena tulis semula kan, murid kan, dia malas benda-benda tu. So bila kita guna Canva cikgu, dia akan attract dia tak kisah. Okey, kita share balik link dia tu, ataupun kita sebenarnya dia dah share pun dekat kita, lepas tu dia akan tunjukkan dekat kita, dia akan repair yang mana cikgu dia highlight kan. Contohnya cikgu Lydia dah highlightkan yang merah-merah ni, so dia akan repair yang merah-merah itu sahaja. Okey. Lepas tu ini pun sama juga contohnya lah dekat bahasa Inggeris. Macam tu. Maksudnya kita boleh share dia punya link tu. Murid boleh tengok, cikgu boleh tengok hasil murid, murid boleh tengok apa yang cikgu dah tetapkan. Okey, lepas tu saya tunjukkan semula juga kat sini. Okey, ini hasil akhir cikgu. Hasil akhir, okey, hasil akhir dia kita nak murid, okey. Okey. Kita nak murid kita bila kita buat TP 6 cikgu dalam PBD kan, PBL, kita ada TP 1 sampai TP 6. So kita nak murid kita menghasilkan apa tu cikgu? Presentation. Presentation. Jadi kita nak tengok dia buat presentation cikgu. So kita nak latih dia yang 6C tu kan. Communication tu macam mana dia nak buat 6C dia tu. Kita ni sebagai pendorong kita nak tengok dia macam mana dia buat presentation. Dulu dia buat presentation cikgu dalam kelas dia malu. Tapi sekarang bila dia guna Canva, dia boleh record dia punya suara kan. Dalam Canva cikgu boleh record suara. Nak rekod suara boleh, nak rekod muka pun boleh. Jadi dia boleh rekod suara dia dan dia boleh buat presentation. Jadi hasil akhir dia tu kita nilailah daripada hasil recording dia dan juga hasil dia buat brochure dan juga template dia. So saya akan mainkan sedikit music dia. Music dia kan, bukan hasil dia lah. Saya suruh awak kamu didorong tinggi. Okay. Jika cikgu cikgu ni dengar tak dengar tak? Dengar tak cikgu Aina? Macam kurang dengar. Macam kurang dengar. Okey, kejap. Okey. Dengar. Dengar cikgu Aina. Okey. Yang si murid lah cikgu. Dia boleh lah nak cakap bahasa Inggeris ke, nak present dalam bahasa Melayu ke, boleh. Kita tak menetapkan lah. Sebab dia tadi ada kolaborasi dengan cikgu bahasa Inggeris. Jadi dia dah tanya cikgu bahasa Inggeris tadi, boleh tak buat guna ayat-ayat ni. Jadi dia confident lah nak present dalam bahasa Inggeris. Ada juga yang present dalam bahasa Melayu. Kan nampak confident di situ kan. Jadi kita bagi dia peluang lah cikgu. Macam itulah. Lepas tu bila kita dah bagi dia present cikgu, kita jangan tinggalkan macam tu. So kita buat lagi. Ni yang biasa saja dalam Canva, kita edit juga pada dia, kita bagilah dia point. Maksudnya kita suruh kawan dia rating dia. 2 benda yang dia suka, 1 benda yang perlu diubah. 2 stars, 1 wish. Kita bagilah kat dia. 2 benda yang korang suka present aku ni apa. Jadi kawan dia pun bagilah komen gitu kan. Maklum balas. Lepas tu satu lagi yang korang tak suka aku kena tambah baik apa. So dia orang bagilah kata-kata yang dia orang tak suka lah berkaitan dengan yang dia orang punya
slide tu. Macam tu. Okey, next ini saya tunjukkan juga cikgu apa yang anak murid saya juga RBT buat. Okey, asalnya dia buat guna macam ni lah, dia buat reka bentuk aquaponik kan, daripada kita nak suruh dia buat hasil yang betul-betul, saya suruh dia buat prototype saja menggunakan bahan-bahan terbuang yang ada kat rumah. So dia present pada saya gambar seperti ini. Lepas tu dia kata kat saya, cikgu gambar macam ni label tak cantik lah cikgu, saya nak guna Canva boleh? Saya nak buat label. Jadi jadilah macam gambar sebelah ni. So presentation dia lebih menarik. Kita beri dia peluang untuk menjadi kreatif cikgu. Sebenarnya budak-budak ni bila dia dah pandai, mahir menggunakan Canva tu, sebenarnya dia lebih pandai daripada kita. Dia akan suka menggunakan benda tu. Okey, ini contoh yang pertama. Ini contoh yang kedua jugalah. Pokok mak dia pun dia ambil gitu kan. Jadi dia pun buat Canva, kalau asalnya macam tu kan. Bila dia dah transfer kepada Canva tu cikgu, nampaklah cantik. Nampaklah kita nampak, oh dia tahu klasifikasi dia tu. So kita senanglah nak bagi dia punya markah PVD dia tu melalui kaliper. Dia tahu ni taman bunga, ni pam udara kan dan sebagainya. Lepas tu ini pula cikgu. Okey, kenapa saya tunjuk gambar ni? Asalnya gambar dia ni cantik. Si Alif Ashraf ni buat cantik, menarik, tertarik. Warna-warni lagi. Yang lelaki. Yang perempuan buat kurang warna-warni kan. Yang lelaki buat warna-warni. Okey, dah cantik dah. Tapi bila nak masukkan Canva, alamak, macam kurang cantik pada pandangan Cikgu Azhar ni lah. Kan macam tu. Baik kau tak payah buat Canva. Saya cakap macam tu kat dia. Jadi kita ni cikgu kena jadilah pemudah cara, pendorong pada dia. Cakap okey, sebenarnya boleh nak guna Canva, tapi carilah template yang bersesuaian dengan apa yang kita nak buat. Jadi daripada ni carilah yang elok-elok. Ni memanglah mungkin dia sukalah si anime-anime ni, tapi nampak macam serabut di mata cikgunya. Jadi kita boleh komen dia dan dia sebenarnya dia takkan marah kita pun. Sebenarnya senang je, dia akan ubah sajalah background dia tu. Jadi anak murid saya ni dah ubahlah. Saya ambil gambar waktu dia tak ubah dulu. Okey. Ini pula adalah tingkatan 5 cikgu. Disebabkan saya ajar reka cipta, so mereka kena hasilkan produk. Biasalah produk SPM kan kena hasilkan produk melalui tema yang telah ditetapkan. So akhir produk tu salah satu elemen dia kena buat brosur berkaitan dengan produk dia. So bila dia dah buat brosur ini ada banyak cikgu, 1, 2, 3, lebih kurang 6. Pelajar dalam ni ada 23 orang. So mereka menghasilkan produk dia orang sendiri. Ini kalau cikgu tengok gambar-gambar ini adalah gambar produk mereka sendiri. Dan dia orang buat brosur mereka sendiri, konon-kononnya dia orang akan jual produk tu. So dia letakkanlah apa keistimewaan, ciri-ciri keselamatan. So saya sebenarnya, saya macam mana saya ajar Canva ni cikgu? Saya buat screen recording je cikgu. Saya tak adalah buat kelas untuk diorang pun. Okey, hari ni cikgu nak ajar Canva. Tingkatan 2 saya buat kelas lah dalam 1 jam macam tu. Tapi tingkatan 5 saya tak buat kelas pun. Saya buat screen recording. Saya tunjuk daripada telefon, buka ni, buat macam ni, buat macam ni. Lepas tu anak murid saya explore sendiri. Dan diorang memang pandai bab-bab macam ni cikgu. Dan hasilnya sekejap je. Saya suruh buat pagi, petang malam macam tu dia dah hantar. Sebab dia suka. Dia suka menggunakan benda tu. Kita tahulah kan. Okay, ini adalah contoh nota pula. Saya nak bagi cikgu tengoklah kan. Contoh nota. Okey, kenapa? Disebabkan diorang malas nak tulis nota. Jadi saya suruh diorang tulis nota guna Canva. Lepas tu saya suruhlah upload dalam Padlet. Jadi saya sekarang ni baru je buat nota berapa saja. So bila diorang dah siap, diorang akan uploadkan sendiri template-template ataupun poster-poster nota yang diorang dah hasilkan. Nanti bila nak tengok, boleh tengok dekat link yang sama. Itu poster. Okey, lepas tu ini pula PVD. Okey, contoh PVD ni cikgu, saya bagi contoh ya. Okey, ini adalah hasil murid. Okey, saya nak uji dia macam mana, dia boleh tak, pandai tak nak susun atur kalau dalam RBT sistem vertigasi. Jadi cikgu sebenarnya kalau cikgu nak tengok hasil, kalau cikgu tengok hasil murid kan macam ni kan. Gitu kan, macam cantik kan. Sebenarnya kalau cikgu nak tahu, saya bagi murid macam mana je. Saya bagi macam ni je cikgu. Saya bagi macam ni sahaja. Saya tunjuk kat cikgu macam mana kita nak uji kreativiti dia kan. Sebenarnya kan, saya
saya buat tapak yang biasa saja pada murid. Sekejap saya scrollkan dahulu ya. Sekejap. Okey, ini cikgu. Sebenarnya saya share link dengan budak, nak bagi budak buat macam ni je cikgu. Saya share link, mengata-ngata saya letak. Tapi latar belakang ni saya carilah konon. Ini kamu adalah seorang petani moden. Gitu ayat saya. Tolong buat cikgu reka bentuk sistem vegetasi untuk kamu punya tanaman. Jadi saya berilah dia punya bahan-bahan dia tu, ada tangki nutrien, ada pipe, ada pokok, ada ni penitis. Semua saya ada, pipe penyambung. Saya buat macam ni je cikgu. Lepas tu saya sharekan link pada murid dan murid hasil tunjukkan pada saya. So kita tengoklah hasilnya seperti ini cikgu. Dia boleh susun ni gambar-gambar ni dia letak. Siap ada pokok strawberry. Itu kreativiti dia cikgu. Bila kita share macam biasa je, tapi kita sebenarnya nak tengok hasil murid dia tu macam mana, hasil dia tu macam mana. Kan kita tengok ni satu lagi. Banyak kan nak tengok semua kan tak sempat pula kan. Okey, contoh ni kan ada lembu, ada ayam, akan biri-biri pun ada. Dekat sini ada awan-awan. Saya asalnya tadi kan saya letak mengata-ngata kan. Tapi saya nak uji dia. Dia faham tak susun atur? Dia tahu tak ini sambung dengan ni? Jadi bila dia boleh buat ini sebenarnya suka-suka dia lah. Sebenarnya saya tak nak tengok pun lembu, ayam ni semua saya tak nak tengok. Tak ada pun tak apa. Saya nak tengok dia pandai tak nak susun tangki ni ke sini. So bila dia pandai, jadi saya bolehlah bagi markah PVD dekat dia. Jadi dia suka sambil baring-baring, dia boleh drag drop je gambar tu dia buat cikgu. Macam tu lah. Itu untuk PVD ni. Nak uji dia. Nama jus ni buat satu ni je. Okay. Macam PSV boleh lah satu padlet tu boleh letak pelbagai kelas. Okey, next cikgu. Jadi kita dah tengok tadi macam mana hasil murid anak murid saya lah. Banyak-banyak nanti tak sempat nak tengok. Saya sebenarnya cikgu saya nak ajar cikgu kan. So jom hari ni kita nak belajar macam mana kita nak gunakan Canva. Sebelum kita nak guna Canva, saya nak bagi tahu cikgu dulu bahawa Canva ni boleh kena guna komputer ke, kena download ke? Oh tidak cikgu, sebenarnya Canva ni tak perlu download pun. Cikgu kalau nak download pun boleh, kalau dalam telefon tu boleh download. Tapi saya tak sarankan cikgu download. Kalau cikgu rasa telefon cikgu tu memorinya banyak, cikgu tak download benda lain, cikgu boleh download. Senang, cikgu tak payahlah nak cari dekat Google tu. Boleh download. Tapi kalau cikgu tak nak download, anak murid tak nak download pun tak ada masalah. Sebab itulah murid suka sebab dia tak payah download Canva tu kan. Dia hanya type dekat Google dia tu. So sama juga macam cikgu, hari ni kalau cikgu menggunakan telefon pun boleh belajar. Cikgu nak gunakan komputer lagi baguslah. Sebenarnya paparan dia sama je. Tapi dia ada kurang sedikit lah untuk apa yang ada dekat komputer ada di telefon. Cuma kedudukan tu berbeza lah, lain lah sikit. Okey, jadi saya akan tunjukkan cikgu macam mana cikgu nak gunakan Canva ni. Okey. Jadi, jom kita mulakan. Baru nak mula cikgu. Jom kita mulakan macam mana kita nak buat Canva. Cikgu ready dah ke? Saya harap semua orang dah ready. Saya ni tak tengok-tengok chat. Saya harap cikgu Aina boleh menjawab segala-galanya. Ya, saya serahkan pada cikgu Aina je nak jawab soalan ni. Jadi jom kita mulakan cikgu. Saya tutup dulu supaya tak mengganggu lah yang lain-lain ni. Okey, macam mana cikgu nak mula? Kita akan mula guna Canva for Education. Cikgu jangan cakap macam ni. Kadang-kadang cikgu bila kita nak buat, kadang-kadang bila kita buka ataupun Canva kita tu, kita buka Canva sahaja. Nanti lepas tu kita masukkan MOE cikgu. Pun dia tak akan jadi Canva for Education. Ada setengah orang kata, saya dah gunalah email MOE. Anak murid kata, cikgu saya dah guna email MOE tapi dia suruh bayar. Dia suruh bayar lah cikgu. Itu sebenarnya ada salah je cikgu. Kita kena cari dekat web store ni cikgu type Canva for Education. Gitu. Ya, bila dah keluar macam tu, baru cikgu type kat sini. Klik dekat sini. Canva for Education. So, barulah cikgu masukkan email MOE cikgu.
Ataupun email MOE murid. Kalau cikgu type Canva saja, dia keluar juga cikgu. Dia keluar juga Canva saja, cikgu type Canva saja. Dia keluar juga. Cikgu masuk MOE, dia tak akan jadi yang education punya. Dia akan suruh ada beberapa features tu kena bayar. So cikgu type lah Canva for education. So kalau cikgu guna laptop sekarang, cikgu boleh type. Canva for education macam tu. Lepas tu cikgu masuklah. Bila masuk tu, cikgu masuk login dengan saya masuk ya, login kat sini. Login. Kat sini kan ada login. Nampak login kan? Cikgu jangan sign up. Login. Masukkan MOE. Saya ni sebab dah masuk, jadi dia keluar. Macam mana cikgu nak tahu cikgu punya MOE? Cikgu tengok gambar cikgu kat sini. Jangan tengok gambar. Kadang-kadang ada orang tak letak gambar. Dia malu. Tengok email kat situ. Ada ke G? G tu G. Kalau murid pun M kan? Kalau kita G tu email geru-geru. Itu adalah kita punya email MOE. So ini adalah paparan kita. Ini adalah Canva kita for education. Okey, jadi bila cikgu dah masuk Canva for education, barulah cikgu boleh membuat cikgu punya editing design cikgu dengan sewenang-wenangnya. Jadi sebelum tu saya hari ni matlamat saya akan ajar apa yang ada kat tepi ni cikgu dan apa yang ada dekat atas ni supaya cikgu tahu. Okey, ya saya mulakan dekat tepi ni dulu ya. Okey, recommended for you. Recommended for you. Benda ni adalah benda yang direkomended kat kita lah. Apa-apa sajalah. Itu tak berapa penting sangat. Yang all your design ni pula, apa-apa saja design yang cikgu dah buat, cikgu akan nampak di dekat all your design ni. Apa saja yang cikgu dah buat akan termasuk kat situ. Apa saja yang cikgu klik pun akan termasuk dekat situ. Kan saya cakap tadi, Canva tu automatically save kan. So dia akan, apa yang kita klik tu dia akan anggap itu adalah design kita. Jadi nanti kalau cikgu tak nak, cikgu delete lah. Cikgu delete lah. Jadi cikgu jangan risau. Mana design yang aku buat tadi tu? Jadi dekat mana nak cari? Cari dekat all your designs. Gitu. Okay. Share with you pula adalah benda yang anak murid kita share, kawan-kawan kita share. So apa yang share tu cikgu, saya dah share lah bahan saya dengan cikgu. Okey, cuba cikgu tengok. So kita boleh carilah dekat share ni. Kalau kita tak jumpa link dan sebagainya, kita pernah share dulu kan, malah nak cari link balik, kita carilah dekat share with you tu. Okey, yang bawah-bawah ni tak payah tengok lah. Kan? Okey, template ni pula. Yang penting-penting kan, dan tak sempat kan. Okey, template pula cikgu. Template ni pula adalah kalau kita, jangan klik lagi. Okey, kita tengok dekat sini ada pelbagai design yang kita boleh buat cikgu. Instagram, personal card, resume, postcard, presentation, logo. Kita nak suruh budak buat logo kan. Tak payah suruh buat sangat cikgu, suruh dia pilih logo kat sini. Lepas tu tulis nama dia. Macam tu lah. Okey, poster, flyers, infografi, brochure, apa benda. Education ni yang penting ni. Kalau kita nak buat latihan-latihan kan, lepas tu kita nak share, suruh budak buat kan. Kat situ nak ada lesson plan, tapi kita ada lesson plan sendiri, tak payahlah kan. Okey, bookmark, okey, ini dah semuanya lah kita boleh tengok. Features ni pun sama jugalah, benda yang sama. Okey, lepas tu create design. Ini kalau kita tak nak, kita nak buat design sendiri, boleh. Katakan kat sini, cuba saya create Okey, katakan kat sini kalau kita nak pilih design, ada banyaklah apa-apa yang tadi yang kita nak pilih tu. Kalau kita nak pilih dekat template sahaja pun boleh. Bila contoh saya klik cikgu ya. Poster, contoh saya klik poster cikgu. Tengok saya klik ya poster. Ni saya klik poster, dia akan pergi dekat poster template. So cikgu tengok dekat bawah. Bila cikgu tengok kat cikgu, sini ada banyak event. Kategori dia. Tak terpilih cikgu. Jadi nak tengok satu-satu pun boleh. Cikgu nak scroll sampai bawah pun boleh. Jadi cikgu pilihlah poster yang mana yang memenuhi kriteria cikgu. Cikgu jangan risau pasal gambar-gambar dia tu. Gambar-gambar dia tu, wording-wording dia tu semua kita boleh tukar. Yang kita nak adalah warna-warna dia kan, supaya boleh menjimatkan masa kita. Untuk kita buat poster, budak buat poster, buat worksheet kita sendiri. Okey, contoh saya pilih dekat worksheet kan. Nampak sikit worksheet. Okey, saya pilih dekat worksheet contohnya.
Okey, jadi kat sini ada worksheet. Macam-macam. Sekolah rendah lagi seronok. Kalau kat sini ada cikgu sekolah rendah, lagi seronok. Macam-macam lah contoh worksheet yang ada. Jadi cikgu tukarlah untuk worksheet cikgu, untuk subjek cikgu kan. Kalau lebih kurang sama je dekat sini, cikgu boleh directly gunakan. Kalau tak, cikgu bolehlah tukar-tukarkan dia punya gambar mengikut kesesuaian subjek kita. Okey, macam itulah template dia kan, kita klik satu-satu ya. Okey, lepas tu saya nak cakap juga bahawa kalau katakan dulu cikgu kita guna PPT, apa tu PowerPoint kan cikgu. Okey, kalau cikgu dah guna PowerPoint, kita nak guna Canva pula. Kita nak berubah alih kan, orang semua guna Canva, kita pun nak try guna Canva. Jadi apa jadi dengan kita punya PowerPoint tu? Menyendiri, sendu. Tidak cikgu, jangan sendukan dia. Kita boleh import dia. Ambil dia, bawa dia bersama-sama dengan kita. Kan? Macam mana cikgu? Jadi cikgu klik dekat design ni cikgu. Contoh cikgu klik dekat design. Okey kan? Home sini tadi. Cikgu klik dekat design dia. Create a design. Lepas tu cikgu nampak tak kat sini ada import PDF. Nampak tak kat saya ni? Ya. Nampak tak? Okey, nampak kan import PDF cikgu. Jadi cikgu kena import lah. Cikgu boleh import saja apa saja bentuk PDF, tapi cikgu kena save cikgu punya PowerPoint tu dalam bentuk PDF dahulu. Bila cikgu dah save dalam bentuk PDF, barulah cikgu boleh transferkan dia kepada Canva. Lepas tu cikgu bolehlah gunakan macam tu daripada PDF, daripada PowerPoint cikgu nak pergi ke Canva pun boleh. Lepas tu daripada Canva pun nak pergi ke PowerPoint semula pun boleh. Nanti dia akan convertkan sendiri dalam bentuk PowerPoint. Okey, itu atas cikgu dah belajar. So sekarang kita nak buat pula. Okey, contoh saya buat poster lah. Senanglah kan. Sebenarnya buat video ke sama je. Dia punya cara sama. Cumanya apa yang kita nak buat saja. Okey, saya pilih satu gambar. Okey, saya pilihlah gambar apa-apa. Contoh, kejap ya. Saya pilih yang kurang sikit. Okey, contoh ini. Okey, bila kita pilih, klik cikgu. Cikgu kliklah customize this template. Okey, bila cikgu dah customize this template, okey, dia akan buka. Maaf kalau saya punya internet ni kadang-kadang lambat. Kan? Okey, jadi dia akan buka macam ni. Cikgu jangan takut, jangan gementar ya. Okey, ini adalah konon-konon design kita. Tiba-tiba tengok alamat tak berkenan pula, tak suka pula warna oranye. Tadi tengok macam cantik, sekarang tak cantik. Jadi cikgu nak tukar pula design dia. Tak ada masalah. Dekat tepi ni cikgu pilihlah semula, ikutlah sampailah 3 hari 3 malam yang cikgu berkenan. Kan poster cikgu, latar belakang cikgu yang cikgu berkenan, tak ada masalah. Okey, jadi katakan saya memang dah berkenan now lah benda ni. Jadi saya nak tukar kan kepada saya nak ajar reka bentuk makanan. Contohnya saya nak ajar murid pasal nasi kerabu. Contohlah nasi kerabu. Jadi kita akan tengok dekat sini dan dekat atas. Okey. Yang pertama, template kat tepi ni. Okey, template tu macam tadilah cikgu, design-design kita yang kita nak. Cikgu tengok kat sini dah tak ada bintang-bintang. Kalau cikgu guna Canva tu cikgu, yang Canva biasa, dia ada bintang-bintang. Kita tak boleh ambil. Ni semua dah tak ada bintang dah. Semua kita boleh guna. Yahoo, macam gitulah. Lepas tu yang elemen. Okey, elemen ni cikgu benda yang paling best. Maksudnya apa? Cikgu boleh cantikkan cikgu punya poster, worksheet cikgu, sijil cikgu, video cikgu, nak gunakan letak apa? Elemen yang bergerak-gerak, bintang-bintang, star-star, lep-lep, bunga-bunga. Semua kita ambil dekat elemen. Contoh saya nak ambil ini, saya nak letak ini. Kita klik aja, dia akan terus masuk dekat kita punya paparan. Kalau kita tak nak, kita delete saja. Macam itulah ni elemen. Okey, yang penting yang paling bestnya dekat sini, contoh saya delete lah gambar, saya punya gambar tu. Saya nak masuk nasi kerabu kan. Okey, mula-mula saya nak masukkan frame. Saya tunjuk cikgu, saya nak masukkan nasi kerabu. Contohnya dekat foto, kat tepi ni ada upload foto cikgu. Saya nak masuk nasi kerabu. Okey, kadang-kadang tulis apa yang kita nak cari tu cikgu, dalam bahasa Melayu dia ada kadang-kadang. Tapi majoritinya dalam bahasa Inggeris.
Okey, katakan cikgu ajar Jawi, cikgu ajar bahasa Korea, bahasa Jepun, bahasa Cina, bahasa India. Tak ada dalam tu kan tulisan dan sebagainya, tak ada masalah. Kejap lagi saya ajar cikgu macam mana daripada internet kita copy paste masuk dekat dalam Canva dahulu. Okey, contoh saya nak cek gambar tadi kan, berbalik tadi gambar nasi kerabu saya carilah. Nasi kerabu ke nasi apa, saya cari nasi kerabu. Okey, so banyaklah keluar nasi kerabu kat sini. So cikgu saya berkenan gambar ni, saya klik. Okey, saya klik dia akan terus ada. So kita boleh kecilkan gambar tersebut. Tapi gambar tu macam itulah kalau kita yang biasa-biasa macam okey cantik dah tu gambar tu, ada cantik dah. Tapi kalau kita nak lagi boom cikgu, nak lagi cantik lagi sebenarnya dekat elemen yang saya nak ajar tadi, elemen ni cikgu ada frame. Okey, dekat frame ni cikgu, F-R-A-M-E-S ni, ada see all ni, ada pelbagai jenis frame. Okey, bila cikgu klik frame, contoh cikgu saya klik yang berkedut-kedut ni kan, bergombak-gombak ni, saya letak sini. Okey, jadi saya masukkan gambar tu dalam ni. So dia akan automatically ikut gambar berombak-gombak kita tadi. So presentation kita jadi lebih cantik, menarik dan tertarik. Gitulah. Katakan kita tak nak, so kita bolehlah ambil gambar yang lain tadi. Gambar foto. Contoh saya tak nak gambar nasi kerabu tu. Saya nak nasi ini pula. Saya dragkan gambar tu, masukkan dalam yang berombak-ombak tadi. So dia akan cantiklah dekat situ. Kalau cikgu rasa cantik. Kalau cikgu rasa tercantik, cikgu bolehlah tukar yang lain. Contoh saja kan. Kalau tak nak cikgu delete. Tak nak yang ni pun cikgu delete. Cikgu klik, cikgu tekan button delete. Itu elemen cikgu. Ataupun cikgu tak nak tengok, elemen ni banyak cikgu ya, banyak sangat benda. So bila kalau katakan banyak sangat lah nak ni, cikgu teringat nak flower. Jadi cikgu type saja flower. Flower. Orang perempuan flower je. So pelbagai jenis flower ada kat situ cikgu. Pilihlah flower yang bergedik-gedik, bergerak-gerak, yang tak bergerak pun boleh. Macam mana nak ambil saja. Kalau cikgu, dia pusing ke sini, cikgu nak pusing dia belah sana, cikgu pusingkanlah. Gitu. Kan. Ada tak? Contohlah cikgu. Flower kalau cikgu nak flower. Pelbagai jenis flower. Okey, itu elemen lah. Elemen tambahan untuk mencantikkan kita punya slide. Okey, upload pula. Apa tu upload? Kalau kita nak upload image, kita nak upload video, kita nak upload audio. Katakan kita nanti kita nak buat video kan, contoh kan, kita nak masukkan video, kita ambil sendiri. Kita ambil video, kita pergi rumah budak kan, untuk buat ziarah Cak Na contohnya kan, kita ambil video. Kita nak upload video kita sendiri. Takkan kita nak guna video kat dalam Canva ni? Ada juga kat dalam ni. Tapi video tu kadang-kadang tidak sama dengan apa mengikut kehendak kita. Kita nak cari video pergerakan tuas. Contohnya kan, kita nak tengok jongkan-jongkit tu tuas kelas pertama, ataupun kita nak video macam mana benda tu bergerak, berfungsi. So kita ambil video tu mungkin dalam simpanan kita ada, ataupun mungkin dekat dalam internet kan. So kita dah ambil video tu, kita kena upload lah. Video yang tak ada kat dalam Canva. So kita upload dekat sini cikgu. Macam mana nak upload? Cikgu klik upload. Upload kat sini, cikgu pilihlah video ataupun gambar ataupun muzik yang cikgu nak. Yang mana tadi cikgu? Cikgu letak apa? Dekat mana? Gambar tu, filenya. Cikgu kliklah. Bila cikgu klik, nanti dia akan ada. Contoh saya ambil lah video ni. Contoh kan video beca kan, Melaka ni saya ambil, lepas tu dia akan ada delay lah sikit sebab dia nak upload cikgu. Bila dah upload, bila kita nak masuk, kita boleh terus klik dan dia akan masukkan. Video tu akan di dalam tu. Dia akan terus dalam tu. Macam tu lah. Kita bolehlah laraskan dan sebagainya. Laraskan. Kalau tak nak macam ni, kita masukkan dalam frame tadi. Okay, itu cara upload, masuk upload. Image pula macam ni, foto ni macam tadi saya cakap. Apa-apa saja foto yang cikgu nak, cikgu boleh cari dekat dalam Canva punya ni, banyak. Tapi kalau cikgu tak nak, contohnya cikgu nak cari gambar tuas. Dalam ni tak ada tuas. Katakan puli contohnya, ataupun benda-benda yang jarang lah ada kat dalam Canva ni tak ada. Cikgu nak cari dekat internet cikgu. Okey, boleh. Caranya adalah, Okey, macam ni cikgu. Cikgu pergilah cari, katakan cikgu nak cari apa ya? Bola contohlah. Padahal dalam Canva ada juga bola. Tapi tak apalah, cikgu carilah contoh-contoh. Saya terfikir bola je sekarang.
Okey, contohnya bola. Cikgu berkenan bola ni. Inilah bola yang cikgu nak cari. Jadi cikgu perlu save ke gambar bola ni? Tak perlu cikgu. Cikgu buat, cikgu klik gambar ni. Okey, yes. Inilah gambar bola yang ku cari-cari selama ini. Ada pun dekat dalam internet kan. Jadi nak masukkan dalam Canva ni macam mana kan? Okey, cikgu dah ambil gambar ni. Cikgu klik kanan. Mouse cikgu tu klik kanan. Cikgu jangan save. Cikgu pilih copy. Copy image. Klik macam tu aku copy kan. Lepas tu cikgu pergi dekat cikgu punya bentuk poster cikgu tadi. Apa yang hijau berlintang ni ya? Dia tadi. Okey, tak apalah. Biar dia suka kat situ kan. Okey, jadi cikgu macam nak buat tadi copy image. Cikgu Ctrl V. Copy, Ctrl V. Okey, dia ada kat situ cikgu. Nampak? Kita tak payah nak download cikgu. Okey, kita kecilkan sikit. Contoh nampak sikit kan. Ini adalah gambar cikgu daripada copy tadi. Macam tadi juga tulisan tadi cikgu. Tulisan Jawi, tulisan apa cikgu copy je tulisan tu. Tulisan bahasa Cina ke, bahasa Tamil ke, cikgu copy saja, cikgu paste kan. Ctrl V dekat kita punya bahan design kita tu. Lepas tu cikgu nak bola je. Alahai, nak bola je, tak nak padang tu. Tak ada masalah cikgu. Dengan menggunakan Canva for Education tu, cikgu boleh remove background dia. Okey, macam mana nak remove? Cikgu klik. Pastikan dia aktif lah. Macam mana cikgu nak tahu dia aktif? Dia berbentuk inilah dot-dot ni kan, aktif. Cikgu pergi dekat tepi ni. Edit image dekat atas ni cikgu. Ada edit image, crop, flip. Kalau kita terbalik-terbalik, ni terbalik pun tak perasan kan. Okey, edit image. Okey, cikgu klik edit image cikgu. Gitu. Lepas tu cikgu nampak ni ada BG remover, background remover. Background remover, cikgu klik. Tatam. So dia akan pusing untuk hilangkan latar belakang. So dapatlah kita punya bola sahaja yang kita idamkan tadi, bola tadi. Tak kisah dia boleh remove apa saja background, dia akan capture gambar yang main. Maksudnya kalau gambar-gambar tu yang banyak, yang kecil-kecil tak adalah kan. Okey, yang main tu dia akan capture. So dapatlah gambar bola kita. Ni besar kita boleh kecilkan macam ni. Okey. Jadi itu adalah dari cara macam mana kita nak ambil daripada foto Google Map tadi. Macam mana nak buat? Ambil saja dekat apa-apa saja cikgu nak gambar bola. Contohnya gambar ini cikgu nak. Lepas tu cikgu copy. Saya ulang sikit lagi. Cikgu copy lah. Cikgu jangan tak copy, jangan save. Cikgu copy saja. Cikgu copy, lepas tu cikgu paste. Copy image. Lepas tu cikgu pergi Ctrl V. Dia kalau paste pun dia paste dia tak boleh. Dia akan suruh cikgu copy. Ctrl V macam tu. Ctrl. Azhar. Ya. Tu Azhar dia ni ke annotate ke guna pen ketik ke? Ada garisan tu. Gila. Tak ada pula annotate. Ni annotate macam ni kan? Tapi ada garisan tu Azhar. Itulah. Boleh klik kat garisan tu rasanya padam. Mungkin dia lines tu. Sekejap. Line tu yang memang dari Canva juga design dia. Kejap ya, saya pun tak perasan. Kejap, annotate. Klik dan delete je rasanya. Dia tak ni. Ada peserta lain Bila tak saya Macam bukan daripada Canva tu. daripada bukan peserta daripada lain Canva. kot. Bukan dari Canva tu rasanya. Dari Ya, kita punya bukan. ni. Skrin saya ke? Skrin saya ke? Okey, kejap. Cuba saya buka design. Kejap ya. Sian. Saya cek template lain ya. Okey, sementara Tengok kita bila saya buka lain pun dia ada lah. Ya. Saya punya skrin tiba-tiba membuat ona hari ni. Maaf ya cikgu. Dia membuat ona pada saya. Babak dia. Okey, kita sambung ya. Okey, tadi pilih mana tadi? Saya pilih yang lain lah. Tak apalah, saya pilih ni lah. Nanti mengajuk pula dia. Dia ni dia buat ona. Okey, tadi kan. Okey, jadi kita ambil bola tadi. Kat bola pun dia ada. Mana-mana dia ikut saya. Okey. Jadi kita klik kanan lain sekali cikgu saya ajarkan supaya cikgu, ini asas cikgu supaya cikgu nampak lah. Okey, cikgu copy image. Lepas tu cikgu pergi dekat sini. Ni tadi saya buanglah. Saya nak letakkan bola saya.
Okey, lepas tu cikgu dah dapat. Cikgu drag lah sikit kan sebab dia mengganggu kan tadi. Cikgu drag sikit. Lepas tu macam mana nak buang? Kita pergi edit image. Slow-slow ni saya ajar ni cikgu. Laju ke saya ajar ni? Okey, pergi dekat background remover. Gitu pergi. Lepas tu dia akan remove. Abaikan buat tak nampak yang lain yang hijau ni ha. Okey, jadilah bola kita kat situ. Okey, image lah. Itu asas image. Kau nak besar kecilkan boleh. Okey, lepas tu bahagian teks pula cikgu. Teks ni dekat sini ada teks. Jadi cikgu nak tukar kan. Contoh, cikgu boleh double klik sahaja ataupun cikgu boleh highlight dan cikgu tukarlah bola sepak. Contoh cikgu tukar kat situ. Ataupun cikgu nak tambah teks yang baru, cikgu boleh ambil dekat bahagian teks dekat sini. Lepas tu cikgu pergilah besar, huruf besar ada, huruf kecil, sederhana kecil, kecil sekali pun ada. Cikgu ikutlah saiz cikgu nak. Atau cikgu tak nak, cikgu nak design yang suka-suka kan, cantik kan. Kat sini ada dah contoh design cikgu. Walaupun dia tulis feeling cute, cute ke? Kan, feeling cute. Tapi kita bukan nak tulis feeling cute, kita nak tulis lain. Boleh saja. Ini contoh saja dia lah. Contohnya macam saya pilih, saya pilih happy hour ni kan contoh kan. Dia macam ni je. Tapi kita boleh double klik kat situ, kita keluarlah. Tulislah apa pula. Mak ke kan. Bola sepak kami. Kami mak lah jadinya kan. Macam itulah contohlah. Boleh kecil, boleh besar. Itu font je yang kita nak. Walaupun ada kat sini dia tulis happy hour, tapi cikgu bolehlah tulis cikgu punya perkataan kalau cikgu berkenan dengan design-design teks dekat sini. Kadang-kadang kita malah nak pilih dekat atas ni boleh pilih cikgu. Pun boleh pilih juga banyak design. Semua free cikgu pilihlah. Kan? Tapi kita tak nak. Kita nak tulis yang cepat kan. So cikgu pilih ikut kemampuan cikgu. Lepas tu cikgu boleh tulis kat sini ni. Font dia berapa besar. Itu macam biasa macam Word. Ni cikgu dah pandai dah. Saya tahu. Cikgu tukarlah kat sini berapa besar, berapa kecil. Kan kalau kecil dia jadi kecil lah tulisan tu. Macam tu. Ini kalau besar. Ini kalau saya tak ajar pun cikgu dah tahu. Saya faham. Okey, lepas tu kat sini efek ni pula saya last cikgu ajar. Efek ni cikgu, okey, dekat sini kita nak macam mana? Contoh bola sepak cikgu tengok saya pilih neon ni kan. Dia akan jadi macam bentuk menyala. Lepas tu saya nak tukar warna pun boleh. Tak kisahlah warna apa. Neon, kalau itulah neon ke apa dan sebagainya. Kalau cikgu tak nak neon, cikgu nak bentuk tu lebih menonjol, cikgu boleh tukar dekat sini. Ini untuk kita mencantikkan saja kita punya tulisan. Kalau cikgu tak nak tukar pun tak ada masalah. Okey, contohnya. Lepas tu saya nak ajar apa lagi? Okey, audio. Audio adalah dekat sini cikgu adalah lagu-lagu yang kita boleh gunakan. Okey, tak kisahlah lagu apalah cikgu nak masuk. Gitu. Lagu dia tu lagu yang macam tu je lah. Kan? Tapi kalau cikgu macam suka lagu yang muzik yang rancak atau muzik yang bersesuaian dengan cikgu punya tema tu, cikgu nak masuk muzik, cikgu pilihlah macam cikgu saya cakap tadi, pergi dekat upload. Ingat lagi tak? Pergi upload, cikgu pergilah upload lagu yang cikgu tu. Apa tu cikgu drag masuk kat dalam cikgu punya template. Okey. Video pun sama juga cikgu. Video ada banyak-banyak video. Kalau cikgu macam teringin nak cari video apa? Aidilfitri ke? Alamak, Aidilfitri contoh. Ada ke? Saya pun tak pernah. Okey, contoh ada. 2. Yang lain tak video lain contoh cikgu nak masuk. Cikgu klik je lah video tu. Masuk je lah video. Klik macam tu. Lepas tu bila cikgu klik, contoh cikgu nak jadikan video ni sebagai latar belakang. Ataupun gambar ni sebagai latar belakang. Cikgu boleh je klik dia jadi macam asal, cikgu klik kanan. Lepas tu cikgu boleh jadikan dia sebagai latar belakang video dia. Kalau cikgu tak nak, dekat sini kan tepi ni ada as a background. Jadi dia akan teruslah jadi background. Macam tu. Cantik kan? Bola sepak tapi gambar ketupat. Macam itulah contoh. Saya bagi contoh tau. Okey, lepas tu cikgu bolehlah. Kalau tak nak macam ni, cikgu boleh klik kanan balik, detach video as background. Tak nak tadi. Salah kan? Detach balik. Kalau nak gambar tu sebagai background, cikgu jadikan dia as a background balik semula.
Macam tu cara dia cikgu. Senang je, cikgu tak payah macam ni. Nak jadi cikgu suka bentuk ni. Contoh cikgu kan orange cikgu tak suka. Saya kata kat sini kan ada background. Lepas tu cikgu suka background ini katakan. Macam warna kan background. Okey, cikgu boleh terus letak background tu. Boleh juga. Katakan cikgu memang suka macam tadi. Suka background yang untuk cikgu, background sekolah cikgu. Mana ada dalam Canva kan background sekolah. Cikgu carilah background apa-apa yang cikgu suka. Kat internet macam biasa saya ajar tadi kan. Background, apa-apalah background cikgu. Cikgu suka now background ni. Okey, cikgu macam tadi saya ajar. Ingat, copy. Lepas tu cikgu pergi dekat sini semula. Ctrl V. Lepas tu nak buat apa lepas ni? Klik kanan, replace background. Okey, dah jadilah background yang cikgu suka. Tak suka Canva bukan banyak background pun cikgu tak berkenan. Cikgu suka juga background cari dekat Google. Boleh, tak ada masalah. Dia tak marah pun cikgu. Cikgu Azhar, Ya? sorry nak ulang balik boleh sebab bercakap tapi Boleh. dia tak nampak. Dia punya tu lambat. Canva lambat nampak kat sini. Oh, yang mana? Ulang yang mana? Daripada Google nak jadikan background tu. Daripada Google. Okey, daripada Google. Kejap ya. Okey, saya buang balik background ni. Okey, delete. Okey, katakan saya nak background ini. Okey, nampak tak kat Google? Saya ambil yang cerah. Okey, background ni pretty background ni kan. Okey, jadi kita ambil lah background ni. Okey, klik kanan. Pergi copy image. Macam biasalah tadi. Yang macam kita nak tadi, copy image. Lepas tu kita pergi dekat kita punya sini, Ctrl V macam biasa, Ctrl V. Kan paste tu Ctrl V kan? Okey, dia akan jadi macam tu. Bila dia jadi macam tu, cikgu tak payah susah-susah tarik sini satu, tarik sini satu. Tak payah cikgu, itu memenatkan kita, membuang tenaga. Jadi cikgu klik kanan. Cikgu klik kanan tau, mouse klik kanan. Lepas tu pergi replace background. Replace background. Nampak? Gitulah cikgu. Jadilah background kita yang kita suka. Katakan dah buat-buat, tak sesuai lah kan. Kita tak nak, kita nak delete. Cikgu klik kanan, cikgu pergilah balik semula. Detach background. Detach image from background. Okey, dia jadi macam tu, dia cikgu delete lah. Delete. Carilah background yang cikgu suka. Macam itulah kalau kita nak tukar background kita, background sekolah ke background apa yang menepati tema kita buat apa itulah. Itu adalah background. Okey. Dah sampai kat sini, sikit lagi cikgu sebelum kita buat aktiviti berkumpulan. Okey, share pula. Okey, dekat share ni dia ada. Okey, ini. Lupa pula sebelum share cikgu, lupa. Yang ni cikgu adalah tajuk. Kita nak tukar tajuk. Kadang-kadang poster kita tak ada tajuk. Ni tajuk bola sepak. Tulislah bola sepak. Supaya kita tahu poster kita ni berkaitan dengan apa. Sekarang kita tak ada tajuk pula. Okey. Lepas tu kita boleh share. Okey, button share ni yang best gila cikgu. Share ni ada 3 benda cikgu kat sini. Share as edit, a link to edit, share a link to use as template, share a link to view. Okey, view ni maksudnya kita nak bagi orang tengok sahaja. Kita tak nak dia kacau pun template kita. Dia nak tengok video, katakan kita buat video, kita nak suruh cikgu-cikgu tu tengok je atau murid kita tengok je video kita. So kita share link ni bagi dekat budak as a view saja. Okey, katakan pula template ni saya nak suruh dia orang edit. Dia boleh edit beramai-ramai ataupun edit beramai-ramai lah, maksudnya dalam satu masa boleh edit beramai-ramai. Jadi saya share a link to edit. Maksudnya cikgu boleh nampak lah murid tu edit beramai-ramai. Okey, dalam satu masa yang sama. Tu maksudnya. Lepas tu kalau share a link to use as template, kita nak diorang guna template yang kita hasilkan tapi tak nak orang lain kacau kerja kita. So kita kacau template asal kita. So kita bagilah use as template. Maksudnya macam kita make a copy
file kita tu, kita make a copy, kita bagi pada orang. Kan Google Form kan macam ada make a copy tu kan, kita copy file kita kan. Dia boleh ambil file kita tapi dia tak ganggu file asal kita. Itu adalah share a link use as template. Jadi kita akan cuba kat sini copy link. Macam mana nak buat? Okey, cikgu pergilah dekat edit. Lepas tu caranya copy linknya. Ni ada kan copy ni? Cikgu copy, lepas tu cikgu paste lah. Bila cikgu dah siap semua video, cikgu kalau ikut kemampuan cikgu nak edit, cikgu so dia orang edit, cikgu copy as edit, share link as edit. Kalau ni cikgu as view. Katakan cikgu dah siap pilih, lepas tu cikgu just copy saja, lepas tu cikgu bagilah, paste lah link tu pada Google Classroom cikgu ke, WhatsApp group cikgu ke, Telegram cikgu ke, tanpa cikgu download. Ni ada batu download, dia boleh download. Tapi saya tak ikut keadaan. Kalau cikgu rasa tak perlu download, tak payah download. Gitu. Lepas tu cikgu copy kat sini, macam contoh saya copy, lepas tu cikgu pergilah dekat Telegram. Pergi Telegram. Lepas tu cikgu paste, macam biasa. Paste link tu macam biasa. Okey. Okey, sekarang saya tunjukkan cikgu. Saya nak cikgu try buat. Boleh cikgu try buat Saya bagi link. Boleh cikgu Aina? Kita try buat. Kejap. Boleh. Kita tengok cikgu boleh tak buat. Okey, kat sini. Kan kolaborasi guru. Konon-kononnya cikgu, saya nak buat macam ni. Okey, aktiviti berkumpulan. Saya tunjuk dulu dekat cikgu kan. Tunjuk. Contohnya kita semua ni akan mendapat anugerah cikgu. Konon-konon kita semua akan mendapat anugerah. Anugerah guru paling penyayang. Okey, kejap. Okey, saya pergi ke link. Saya dah sharekan link. Dah sharekan link. Okey, saya tunjukkan. Geramlah saya dengan line ni. Kan, tiba je dia tahu. Okey, tak apa. Contohnya cikgu, saya tunjuk contoh dulu supaya cikgu boleh buat semua orang. Ramai dah masuk link. Okey, jadi cikgu tengok keadaan tu, kita tengok kat situ ramai anak-anak murid saya gitu. Cikgu konon anak murid saya le. Kan? Jadi saya ada buat kat sini, saya tunjukkan cikgu. Cikgu jangan cikgu tengok dulu saya buat ya. Okey, contoh cikgu kat sini ada template. Okey, ada 35 template. Okey, mungkin cikgu Aina boleh paste kalau tak cukup. Jadi dekat sini ya. Azhar. Kita dah ada 78 ke 77 template. Banyak dah. Dah banyak. Okey. Jadi cikgu tengok satu grup tu ada 3 orang. Jadi cikgu nak buat apa? Saya nak ajar cikgu, saya nak uji cikgu. Cikgu cara dia, cikgu cari gambar cikgu yang paling comel. Lepas tu contoh, cikgu ambil tu cikgu Mimi dah buat kan. Contoh saya ambil, okey cikgu boleh scroll lah ke bawah. Contoh cikgu ambil lah gambar cikgu paling comel kan. Okey, katakan ini adalah gambar similar. Okey, saya adalah Remy Ishak cikgu. Tapi suara perempuan. Cikgu ambil gambar cikgu, cikgu masukkan dalam tu. Okey, dia ada background ke cikgu? Jadi saya tak nak ada background. Saya nak uji cikgu pandai tak buang background. Macam mana nak buang background? Klik gambar si Abang Remy. Lepas tu gambar cikgu lah. Lepas tu cikgu remove background. Okey, cikgu remove background. Lepas tu dia akan hilang lah. Sudah Abang Remy dah tak ada dah background dia. Dan cikgu double klik dekat nama guru tu, tulislah nama cikgu. Katakan cikgu seorang yang jarang ambil gambar. Tak apa cikgu, cikgu ambil je lah gambar apa-apa dekat internet tu. Katakan rupa cikgu macam Lisa Surihani. Cari gambar Lisa Surihani. Letak gambar cikgu. Kan, Remy Ishak, huruf besar cikgu. Remy Ishak, konon. Gitu, dia seorang guru penyayang. Jadi saya serahkan slide ni pada semua. Saya beri kepercayaan pada cikgu, cikgu pilih. Katakan orang tu dah ada bergerak. Kalau cikgu tengok kat sini dah ada orang kan. Dah ada macam biru-biru. Cikgu jangan ambil dia punya. Cikgu ambil orang lain punya. Boleh letak gambar anak cikgu pun boleh. Bawah tu banyak lagi cikgu. Cikgu jangan berebut yang atas. Semua orang ambil yang atas kan tak ada cukup kan. Ambil yang ni, yang bawah-bawah pun ada.
Ya, kat situ Cikgu Mimi dah buat dah Cikgu Mimi. Sebelah Cikgu Mazani ada lagi. Boleh letak gambar Cikgu. Silakan Cikgu, saya nak tengok. Sekurang-kurangnya hari ni Cikgu pandai nak masukkan gambar, tukar gambar, gitu. Buang background. Cuba Cikgu. Nanti kita tengok hasil semua. Konon-konon kita semua memang guru penyayang semua. Sejak PDPR ni, yang jadi guru disiplin semua jadi guru penyayang. Kan? Jadi cikgu boleh tukar. Boleh besarkan tulisan macam Cikgu Nur Azila binti Mokhtar. Saya nak besarkan tulisan dia. Saya sebagai cikgu boleh besarkan. Nampak tak? Saya boleh editkan dia punya. Contoh kan? Tu nak nunjukkanlah kita boleh buat berkolaborasi dalam satu ni. Dalam satu masa yang sama. Apa yang kita boleh function cikgu? Saya cerita sambil-sambil cikgu buat tu kan. Cikgu Azhar, Ya. nak tanya macam mana lock apa tu macam mana ada yang boleh lock, ada yang boleh edit. Macam mana cikgu? Lock. Kita nak lock place Supaya contoh Mimi, macam gambar Mimi ni, ada orang gerakkan gambar Mimi kan. Okay. Jadi Mimi nak lock, dekat atas ni ada button macam mangga. Jadi Mimi klik lock. Jadi orang lain tak boleh. Okey, ya betul. Saya pun lupa nak cakap. untuk belajar lah, tak kacau kan? Tak kacau template tu. Katakan cikgu dah siap buat kerja cikgu dah letak gambar cikgu lock cikgu dekat atas tu, cikgu klik gambar cikgu macam Cikgu Mas. Klik gambar cikgu, lepas tu cikgu dekat atas ni cikgu ada button mangga. Mangga tu. Kita lock gambar kita. Jadi orang lain tak boleh nak alihkan kita punya gambar. Ya. Tengok tu ramai cikgu comel Cikgu Laili Fairuz comel. Gitu nampak tu. Ramai lah lagi. Cikgu Azhar. Ya. Okey, nak tanya sikit. Okey, saya perlu tekan edit tadi Bila saya tekan link tu, saya perlu tekan edit, betul tak? Ya. Okey, kemudian dia minta email, betul? Bila saya masukkan email MOE saya, dia kata saya macam dia dah digunakan sebab saya tadi dah register, saya baru register dengan email MOE tu. Saya sign up account ni. Ya. So macam dia tak izinkan pula. Tak izinkan tu cikgu sebenarnya kena refresh. Cikgu keluar, cikgu refresh dulu, lepas tu cikgu cuba klik link balik. Tutup semua Canva tu dulu. Okey. So terima kasih. Sama. Cikgu ni siapa cikgu ni cikgu cuba buat, saya tengok. Tengok Teacher Amy dah ada ni lagi star I like. Cikgu Azhar nak tanya. Ya, silakan. Sebab saya tak jumpa log tu lah dekat saya punya ni. Sebab saya dah logkan untuk awak. Oh. Kalau tunjuk lagi tak lock ke mana. Baguslah. Saya bagi contoh tadi awak punya gambar Cikgu Mas. Patutlah. Jadi bila kita tak jumpa log tu, bila kita dah log cikgu, macam ni kita nak check. Kita klik gambar kita, ada gambar log, ada gambar pensel kat situ. Maksudnya kita dah log. Maksudnya kita boleh kita boleh unlock balik kalau cikgu nak try lock sendiri. Cikgu unlock. Cuba nak tanya yang unlock tu hanya untuk lock dengan unlock tu hanya untuk gambar ke sekali semua sekali. Teks kita pun kita boleh lock. Dia bukan tertumpu kepada gambar sahaja. Apa saja kita punya design, kita tak nak orang ganggu macam murid kita ganggu kan. So kita boleh lock dengan unlock. Apa saja, teks ke, gambar ke, video ke, apa saja. Elemen kita ke, kan tadi gambar bola tadi pun boleh. Apa sahaja. Okey. Cikgu. Cikgu Azhar, saya Tan. Cikgu, saya dah log out keluar. Okay, then saya search from Google. Cikgu kata Canva for Education, right? Yang mana satu? Canva for Education Design School. Yang the first one cikgu. Bila cikgu cari Canva for Education, the first one yang pertama sekali. Because tadi cikgu saya sudah register dan sekarang everything background remover tu kena bayar. Alamak, itu bukan Canva for Education lah tu. Ya, salah rumah dah. Salah. Macam ni yang create and collaborate tu. Mengapa saya tak ada ya? Kejap, I cuba lagi. Thank you.
Atau cikgu boleh, ya Cikgu Aina? Boleh tak akak sharekan, terangkan pada cikgu macam mana yang paling mudah untuk dapatkan Canva for Education dan juga anak murid. Boleh. Boleh. The 5 tu lah. Sekejap Boleh. sekejap. Boleh. Akak share sekejap. Jadi cikgu-cikgu ni dia excited, dia nak cuba kan. Semua nak dapat skill anugerah guru penyayang kan. Faham sangat. Jadi semua macam kenapa tak boleh. Okay, so saya share. Azhar stop share kejap. Azhar stop share, okay? Tak apa, siapa cikgu yang boleh buat tu, proceed dulu letak gambar cikgu. Kak Aina aja, Cikgu Aina aja yang daripada The 5 punya pun boleh. Masuk Canva daripada The 5. Okey, sebenarnya cikgu, pada yang belum tahu lagi macam mana nak buat. Okey, kalau cikgu dah login guna MOE, tapi cikgu kata tak boleh juga. Okey, actually sebenarnya yang mudahnya cikgu klik dekat account sini sana. Okey, cikgu pergi dekat account setting. Ni sekejap ya. Internet lambat. Okey, bila cikgu dah dapat account setting, dia ada soalan kat sini cikgu, what will you be using Canva for? So cikgu pilih teacher. Okey, so dia akan refresh, cikgu terus akan dapat account Canva for Education. Yes. Cikgu yang mana tak dapat tu, cikgu boleh cuba sekarang lah. Okey, terus dapat Canva for Education. Dan macam mana untuk anak murid kita sebenarnya nak dapatkan Canva for Education juga. Okey, cikgu sebenarnya bahagian paparan ni semua ni cikgu dah dapat masuk. Yang mana cikgu nak tahu cikgu dah dapat Canva for Education, dia ada keluar ni education, presentation, semua education lah. Cikgu kan, educator. So semua dia akan nampak paparan ni. Dan bawah sekali ni ada account. Sebenarnya dia ada tulis nama cikgu. Okey, ni saya dah edit lah. Saya jadikan kelas Canva Cikgu Aina. Okey, kalau cikgu nampak paparan cikgu tepi sebelah sini, sebelah kiri ni. Okey, kelas Canva ni. Ni saya punya lah. Yang cikgu punya dia akan nama macam Cikgu Azhar, dia tulis Nur Azalina sebab dia bergantung pada nama email kan. Okey, cikgu klik kat sini. Boleh tak ulang lagi sekali yang daripada setting tu? Okey, kita tinggalkan. Okey, saya ulang lagi sekali. Dia ada setting, cikgu dah login kan guna email MOE. Tak kira lah cikgu masuk daripada The 5 ke, daripada website Canva cikgu type dekat Google ke kan. Okey, cikgu klik dekat sini, bahagian sini, account cikgu ni. Pergi dekat account setting. Okey. Okey, saya pergi slow-slow Okey, lepas dapat account setting, dia ada soalan kat sini. What will you be using Canva for? So kat sini dia ada senarai small business, student, teacher. So kita as a teacher, kita pilih teacher lah. Kita bukan business kan. Okay. So kita automatic akan dapat Canva for Education. So dia akan refresh lah kita punya account ni. Okay. Senang je dah cikgu. Dah tak perlu nak cari. Cuba cikgu buat. Cikgu buat. Yang mana tak dapat, cikgu boleh buat lah. Okay. Kalau untuk anak murid, ramai sebab ramai yang tanya macam mana dapat anak murid dapat ke tak. Okey, cikgu klik yang bahagian sini bawah ni ada email cikgu. Okey, dia akan pergi kat sini. Kat sini ni edit lah. Kalau asalnya memang nama cikgu lah sebab dia email MOE cikgu kan. Okey, ni saya dah edit kelas Canva Cikgu Aina sebenarnya. Okey, then nak add, pergi dekat people. Okey. Dekat sini people ni. Okey. Caranya ialah dia ada 3 cara. Yang pertama, share link via Google Classroom kita. Okey. Kita copy je ni, yang paling mudah sebenarnya kita copy je ni, kita masuklah dalam kita punya group anak murid kita dalam Telegram ke, WhatsApp ke. Okey, sebab anak murid kita ni sebenarnya kalau kita hantar email, hantar pesanan dalam Google Classroom pun kadang dia tak check kalau kita tak bagi tahu kan. Okey, jadi kita masukkan je dalam WhatsApp atau Telegram, minta dia orang klik, automatik dia orang akan join lah bawah kita. Jadi maksudnya pelajar kita dia dapat Canva for Education bawah kelas kita, bawah Canva kita.
Okay, automatic dia dapat dan dia dapat free lah. Dapat free, dia dapat for education. So tak ada kena bayar lagi. Okay. So ini contoh student saya. Bawah-bawah ni. Ni semua student saya dia dah join. So automatic dia gunakan tu Canva Pro lah. Tak perlu bayar dah cikgu. Okay. Cara lagi satu adalah cikgu send lah. Okay. Import Google Classroom. Dia akan suruh cikgu pilih lah. Login sekali lagi, email MOE, dia suruh import lah kelas Google Classroom cikgu yang mana cikgu dah daftarkan Google Classroom. Senang je cikgu. Okay, kat sini harapnya dapat membantu cikgu-cikgu sebab terlalu ramai yang tanya. Okay, macam mana nak dapat anak murid kita dapat tak Canva for Education, dia kena caranya macam ni cikgu. Dia bukan macam kita lah. Pergi dekat Canva for Education dia terus dapat kan. Okay. Jadi lagi satu caranya lagi satu ada lagi. Selain daripada import, kita send je lah. Send terus ke ni email mereka kalau kita ada lah. Tapi sebenarnya cara paling senang copy link ni dan terus dia bagi dalam group Telegram, WhatsApp anak murid kita. Okay cikgu. Okay cikgu Azhar, dah siap ke lain tu? Cuba kita share hasil kerja cikgu-cikgu. Okey, kita belajar tengok boleh guna MOE juga ke? Okey, boleh guna MOE. Boleh juga guna email personal mereka. Mana tadi? Gitu. Dah ramai dah. Dah ramai dah. Ni cikgu boleh tulis. Cikgu Fana. Ramai dah Cikgu Tio, mesti tengah cari gambar Cikgu Tio. Cikgu Mas dengan Cikgu Meli, star-star. Cantik Itu kan, kita menganugerahkan diri kita cikgu sendiri semua. Seronok-seronok kan. Comel. Ni cikgu ni mesti tengah tulis. Saya nampak dia tengah nak tulis nama. Tulis nama nampak. So kita nampaklah dekat sini, kita nampak anak murid kita tengah buat kerja. Kita boleh latih dia, boleh ajar dia kalau dia ada buat salah. Ataupun cikgu contohnya kan penggunaan cikgu kan dekat sekolah, kita nak buat brochure contohnya kan. Kita nak buat buku program, brochure pula. Kita nak buat buku program cikgu. Ada seorang cikgu ni dia pandai menaip je kan. Dia pandai laju menaip dia. So kita suruh dia type, okey Salma, kau pandai menaip, jadi kau type semua. Type semua apa benda lah, maklumat segalanya kat dalam Canva ni dia type cikgu. Lepas tu Cik Salma dah siap. Okey, aku dah siap dah type. Kau pula Milah. Untuk edit pula. Jadi si Mila pula, okey dia minat editing. Masukkan ni, masukkan gambar, masukkan apa, masukkan Cikgu Azalina, maaf ya. Kalau nak boleh besarkan ni untuk presentation so that's why you tengok. Nak tengok ya. Saya pun gitu. Dah hilang dah saya punya tu. Ya ke dah hilang ke? Dia sebenarnya sesuatu. Saya tahu ada sesuatu di situ. Okey. Jadi kan bila kita contohnya Cikgu Sana tadi dia pula nak edit gambar, dia nak edit gambar peminat. Dia ada gambar-gambar penerima anugerah, katakan anugerah kecemerlangan ke apa, dia masukkan gambar pula. Jadi dia pula. Jadi dekat situ kita bolehlah bahagi-bahagikan tugas kita kat sekolah cikgu. Tak adalah orang tu lah yang buku program, dia je lah daripada dia mula posting sampai dia pencen. Dia je lah tukang buat buku program. Janganlah macam tu cikgu. Daripada Canva ni kita boleh berkolaborasi. Sama-sama tahu. Sama-sama bahagikan tugas. Tidaklah kita rasa terbeban. Jadi kadang-kadang tu. Tapi dalam satu syarat, kita kenalah puas hati dengan hasil kerja kawan kita. Dari situlah kita belajar bekerja dalam kumpulan. Macam tu lah kan. Kita seronok lah. Kita tak rasa terbeban. Macam tu. Bila kita ada kolaborasi. Jom kita tengok orang lain punya pula. Gitu cikgu Tan. Comel cikgu Tan. Lagi cikgu ni tengah letak gambar dah ni. Belum letak nama. Masukkan nama cikgu. Ni dah siap tukar lagi bunga-bunga. Cikgu bunga-bunga. Cikgu Hamid, terima kasih Cikgu Hamid, Cikgu Wati, Cikgu Wati my friend. Cikgu Wati ni.
Amboi. Cikgu Azhar nak tanya sikit Ya, Okey, boleh, kalau kita buat buku program, kita boleh print out macam buku program biasa ke ataupun just digital buku program je? Kita boleh print out, boleh. Kita nak print out dalam bentuk apa? Video. Contoh print out video pula. PDF contohnya, ataupun kita nak print out dalam bentuk JPEG ataupun tak kisah. Boleh, kita boleh print out ataupun kita nak digital pun boleh lah kan. Kalau kita buat video ke apa, kita boleh share link saja. Kalau kita nak print, tengok cikgu nak print bentuk gambar, buatlah bentuk gambar JPEG tu. Save dia as a picture. Lepas tu kita print. Maksudnya boleh jadi macam buku program kalau kita guna publisher tu. Maksudnya buka macam buku tu. Boleh jadi macam tu ya? Kalau digital ke kita print? Print. Print. Boleh, kita boleh macam tu. Tapi kita kenalah stapler kat tengah tu. Ikut kita punya susun atur mula-mula kita buat tu. Macam mana? Tu kita print. Macam tu lah. Okey, terima kasih. Senang kan? Dah banyak cuba baru nampak. Sekarang tanya je kan. Kan. Ya, Cikgu Azhar. Ya. Yang kita nak dapat bling-bling tu mana? Dekat elemen cikgu. Elemen, dah buka elemen, lepas tu pilih apa? Cikgu nak cari apa? Cikgu carilah star bling ke apa ke. Cikgu type dekat search tu. Okey. Cikgu type. Dekat situ kalau nak search cikgu banyak cikgu nak search, penat. Cikgu type je, cikgu nak bling-bling apa? Star ke, apa ke, bunga ke, drop, apa, hujan ke. Macam tu. Kat Ani pun ada. Ni cikgu, cikgu cuba masuk. Mesti cikgu punya frame data ni, cikgu Leong. Sebelah Kak Ani. Gitu masukkan Cikgu Norehan, Cikgu Enzek, Pak Sarangi. Gitu. Cikgu Rina, mana gambar Cikgu Rina? Cikgu Kak Faz. Nama. Gitu. Sekolah Tun Ismail. Itu Cikgu Norain daripada Sekolah Tun Ismail. Cikgu Julia. Gitu. Cikgu Siah. Saya adakah itu cikgu? Cikgu Umi sayang. Sayang awak. Bunga Rafia. Wow, Siti. Seorang guru. Tu ada bling-bling. Kita pilihlah bling-bling apa yang kita nak. Kalau macam ni contohnya kan, anak murid kita ada buat kan, salah kan, kita boleh edit balik semula cikgu. Edit semula apa yang kita nak. Okey, jadi cikgu boleh buat semula. Kalau cikgu nak, buat lagi lah. Cikgu boleh, masih boleh. Saya takkan tutup lah link ni. Cikgu boleh bubuh. Tengok Cikgu Norain tadi. Dia tak ada bling-bling, sekarang dia ada. Okay, next cikgu. Next. Cikgu Azhar tadi kata pasal tutup link. Maksudnya macam mana kalau nak tutup link? Kalau kita dah kata masa dah time kan? Maksudnya macam mana kita nak tutup link tu? Tutup link tu kita share dekat bahagian share tu Mimi. Kita tukar pula share kita tu, kita tutup. Jangan kita bagi dia edit, kita bagi dia view je pula. Betul, boleh. Share lah betul. Jangan bagi dia apa? Edit pula, kita letak dekat link kita tu, yang ni kita punya ni, kita tukar kepada view. Okay. Thank you. Dia tak boleh edit lagi, dia hanya boleh view je. Gitu. Kita yang mengkontrolkan dia. Kan? Okey, jadi itulah kalau cikgu nak masuk, cikgu boleh buat saya benarkan cikgu buat lagi. Okey, saya sementara tu untuk mengejar masa, saya proceed kepada next slide. Saya harap cikgu dapat pengalaman lah membuat benda tu. Okey, next. Okey, next dia bukan yang ni. Next dia yang ini. Saya punya apa? Ni kena tutup lah. Kadang dia banyak sangat, dia dah ni. Okey. Sambil-sambil tu, mana dia? Okey. Kita dah sampai ke, resign dulu. Kan? Cikgu, saya kan? Tak apalah. Saya nak tunjukkan satu lagi cikgu kat sini, download. Okey, download ni cikgu. Okey, sementara cikgu buat yang dah siap tu. Okey, saya lupa nak tunjuk. Okey, dekat download tadi itulah. Yang tadi nak download tadi, kita nak print kan. Contohnya kita nak download, kita nak printable. Okey, cikgu boleh download dekat sini, klik button download. Pergilah dekat hide image atau small image. Bentuk PDF pun boleh. Katakan kita nak suruh dia orang baca saja nota-nota kita tu. Kita tak nak buat daripada bentuk video, kita tak ada buat video apa-apa pun, kita boleh bagi dia dalam bentuk PDF kalau kita nak print. Kalau tak, kita share link je pada budak.
Okey, lepas tu kita boleh buat bentuk MP4 ataupun GIF. Bentuk-bentuk GIF. Tak kisahlah, dia hanya short clip saja dan kita tak ada sound kat situ kalau GIF. Lepas tu dekat sini cikgu. Dekat sini contoh, dekat sini cikgu nak present, saya nak tunjukkan, tadi download cikgu dah. Present kalau nak buat presentation macam saya nak full screen, tekan present ni lah. Okey, dekat present and record ni, kalau cikgu nak buat recording cikgu. Kalau cikgu nak buat recording, cikgu contoh cikgu pergi dekat present and record, go to recording studio, cikgu nak buat recording kan? Cikgu nak buat recording. Slide cikgu tu cikgu nak record suara cikgu pun boleh, atau cikgu nak record gambar cikgu saja pun boleh. So cikgu record lah, start recording, klik kat sini. Kenapa saya punya tak boleh ni? Access your camera. Yalah tengah access ni. Dia dah lambat lah tu, kadang-kadang berat saya punya komputer kan. Okey, jadi cikgu start recording kat sini, dia akan boleh record. Dia tak boleh terima pula saya punya kamera kan. Okey, cikgu klik kat sini je lah. Saya ajar sekali lagi, titik 3 ni cikgu pergi dekat present and record. Jadi cikgu boleh record. Tak apa, yang ni yang belah-belah sini saya tak nak tekankan sangat sebab nanti cikgu boleh belajar dekat indahnya PDPR dengan cikgu Aina pula untuk fasa 2. Okey, yang tu cikgu Aina boleh ulang semula. Hari ni objektif saya nak cikgu tahu macam mana nak login Canva, cikgu boleh masukkan elemen gambar dan juga cikgu boleh tukar teks dekat situ dan boleh tukar background. Okey, kalau cikgu boleh buat benda tu, cikgu dah boleh lah sebenarnya run cikgu punya Canva dengan sendirinya. Okey, next adalah saya nak tunjukkan cikgu adalah apa. Okey, next present dulu. Ni present yang nak bagi full screen kan. Okey, last sekali refleksi. Okey, saya nak berikan satu refleksi. Okey, iaitu cikgu pergi ke sini, sama ada cikgu bagi link, cikgu Aina masukkan link ataupun dah ni kan. Dah terlewat dah ni sebenarnya. Kan? Cikgu Aina berikan link. Dah ada link ke? Belum, kejap. Oh, belum. Okey, kejap. Saya boleh sharekan link juga. Okey, last cikgu. Kita pun dah ni, okey. Ini adalah link dia cikgu. Okey, dah di akhir-akhir ni cikgu. Saya nak cikgu tuliskan okey, cikgu punya dapatan macam mana sebenarnya, apakah perasaan cikgu selepas kita belajar Canva hari ini. Apa perasaan cikgu? Cikgu lebih yakin, cikgu okey, cikgu tak okey ataupun tak ada masalah, dia tak ada tulis nama siapa pun cikgu. Saya nak tahu cikgu punya perasaan, apa perasaan cikgu, macam mana cikgu belajar Canva dengan saya hari ini, dengan cikgu Aina hari ini. So cikgu boleh letakkan cikgu punya dapatan. Cikgu saya biarkan ni supaya dia boleh bergerak-gerak, kita boleh tengok dapatan semua orang. Okey. Ya, happy sebab dapat anugerah guru. Ya, hari ni kita menganugerahkan diri kita sendiri cikgu. Boleh belajar lagi hari ni. Okey, boleh tahu bagus cikgu belajar lagi hari ni. Cikgu boleh explore lagi sebenarnya bila once cikgu dah masuk ke dunia Canva, saya rasa cikgu akan jatuh hati dengan Canva. Jangan kita lupakan PPT. Saya sendiri pun kadang-kadang guna juga PPT tu cikgu, PowerPoint. Ada juga aplikasi yang saya perlukan PowerPoint untuk saya join apps on kan dia, add on kan dia. Contoh saya nak guna PDF ataupun Nearpod, saya akan gunakan saya punya PowerPoint. Kan, bukan kita kata kita tak gunakan, tapi memang saya kebanyakannya saya punya hasil saya akan gunakan Canva. Sebab saya malas nak mengedit cikgu, saya malas nak mendesign. Saya akan cari je design tu dan saya akan tukar wording saja. Okey, terima kasih 55 seronok dah sebab belajar benda baru lagi tentang Canva. Alhamdulillah, semoga ilmu ini memberi manfaat kepada cikgu. Alhamdulillah banyak benda yang saya belajar. Amat mudah kita tukar as a teacher. Alhamdulillah, ya cikgu Aina dah ajar sikit tadi. Nanti untuk fasa 2, cikgu-cikgu boleh lagi belajar tentang Canva. Kita akan ada lagi indahnya PDPR dengan Canva
Fasa 2, Cikgu Aina pula akan jadi facilitator. Saya akan duduk di belakang tabir sebagai moderator. Akan tolong cikgu. So kita akan upgrade lagi diri kita sebagai pengguna Canva yang tegar gitu. Fasa 2 bila Cikgu Aina? Fasa 2 Cikgu Aina? Okay, fasa 2 kita akan jumpa pada 29 hari bulan 10. 20. So nanti kita upgrade lagi diri kita. Kita jadi design Canva like a pro lah. Sebab hari ni kita belajar yang asas je dulu. Nanti Cikgu Aina akan ajar yang lebih lagi. Tadi Cikgu tengok saya ada tekan link daripada Canva pergi link ni. Pergi Canva pergi link ni. Saya tak ajar Cikgu lagi. Saya simpan, saya peram benda tu supaya Cikgu Aina nanti boleh ajar cikgu-cikgu. Kan. Terima kasih cikgu-cikgu sebabnya join kelas kita hari ni. Alhamdulillah ramai kelas hari ni, 200 orang lebih hari ni. Alhamdulillah, saya harap semuanya dapat memberikan manfaat kepada cikgu-cikgu. Saya happy cikgu-cikgu dapat sekurang-kurang cikgu tahu dah boleh mulakan langkah untuk menggunakan Canva. Okey, cikgu boleh tengok recording CDL ni kat mana Cikgu Aina? Okey, kita setiap kali ada sesi bawah program CDL ni. Setiap hari Ahad kita akan muat naik program rakaman kita ni. Okey, jadi untuk itu cikgu-cikgu tak nak terlepas peluang ataupun ada tertinggal tadi, terlambat join, cikgu-cikgu boleh tengok di portal www.connecting.my. Jangan lupa daftar. Jadi ahli di situ kita akan dapat sentiasa, cikgu akan dapat sentiasa info. Dan ada forum kat situ, cikgu aktif dalam forum tu, kita berkongsi pendapat dalam ruangan yang positif lah. Terima pendapat semua dan kita dapatlah semua info. Rakaman tu setiap hari Ahad akan dibuat naik. Ya. Okey. Alhamdulillah. Jadi jika cikgu ada apa-apa. Ni kejap lagi pukul 5 kelas tu kalau bisa sebenarnya. Okey. Jadi cikgu kalau apa-apa nanti kalau ada lagi cikgu nak belajar, cikgu boleh belajar untuk next kelas untuk dengan Cikgu Aina. Dan daripada pihak saya cikgu, alhamdulillah terima kasih. Terima kasih yang teramat-amat sangat saya berikan kepada cikgu semua, seorang guru-guru penyayang ni. Semua terima kasih kerana sudi belajar hari ni. Cikgu memang awesome, cikgu memang bagus sebab cikgu sudi meluangkan masa, menghabiskan tenaga menghadap muka saya dan cikgu Aina pada hari ini untuk belajar Canva bersama-sama. Saya rasa happy sangat sebab saya pun ada kekurangan dia cikgu. Sama-sama kita belajar cikgu, sama-sama kita baguskan diri, sama-sama kita seronokkan PDPR kita cikgu. Murid datang, murid tak datang, pedulikan dia cikgu. Janji kita happy dengan tugas kita cikgu. Jumpa lagi untuk kelas fasa 2 cikgu. Cikgu Aina ada apa-apa lagi ke? Dari saya itu saja. Elfie. Ambil gambar. Okey, nak ambil gambar. Okey, sebagai kesimpulan daripada saya, Canva ni adalah satu aplikasi yang paling mudah untuk cikgu gunakan dan juga pelajar kita semasa PDPR ataupun semasa PDPC kita. Canva juga boleh diterapkan kepada pelajar untuk mereka pelajari dalam dunia pendidikan. Sekarang pendidikan kita mesti selitkan juga elemen pendidikan digital bagi meningkatkan kemahiran PAK 21 pelajar-pelajar kita. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat kepada semua hadirin dan diharap boleh terus dipraktikkan dalam kelas cikgu-cikgu semasa norma baru ini. Amalan baik ini juga diharap dapat disebar luas kepada rakan-rakan guru di sekolah yang belum berkesempatan menghadiri sesi kali ini. Untuk makluman semua, setiap sesi perkongsian kita ini ada rakaman. Jadi rakaman video ini akan dimuat naik pada setiap hari Ahad di portal connecting.learning. Untuk tidak ketinggalan info, jadi cikgu perlu daftar sebagai ahli dan info tu akan sentiasa update dalam email cikgu. Oleh itu, anda semua diharap dapat daftar lah ya. Dan kongsikan juga di sosial media anda untuk kita sama-sama sebar luaskan ilmu. Kita sama-sama dapat manfaat dan dapat pahala lah. Sekiranya di kalangan hadirin yang ada hari ini ataupun ada rakan-rakan guru yang berminat untuk berkongsi ilmu seperti macam Cikgu Azhar yang sangat energetik, jadi cikgu-cikgu bolehlah daftarkan ataupun hantar ke email urus setia connecting.learning@gmail
.com untuk maklumat anda dan pihak urus setia akan hubungi anda. Okey, berjumpa lagi kita pada sesi perkongsian akan datang setiap hari Jumaat. Jangan lupa setiap hari Jumaat. Okey, minggu depan. Okey. Pada waktu yang sama pukul 3 hingga 4:30 petang bersama Cikgu, kalau tak silap saya mungkin Cikgu Rosmaliza Cik Ibrahim. Okey. Dan moderatornya saya sekali lagi. Okey, Cikgu akan jumpa lagi sekali dengan saya dan diperingatkan juga kepada para hadirin untuk menyemak email masing-masing terutamanya pada bahagian spam. Okey, untuk melihat invitation pada sesi berikutnya. Sebelum kita mengundur diri, jom kita sama-sama hadir ke sesi bergambar. Ini adalah sesi yang paling penting ni, paling utama. Okey, mohon para hadirin klik onkan video masing-masing. Okey, kita ready untuk bergambar. Boleh? Cikgu Aina ambil gambar ke? Ramai ni. Boleh. Lemak. Macam akak punya screen tak boleh nak ni lah. Saya ambil gambar. Ada 7 page tau cikgu. Cikgu berhenti letak komen supaya komen tu tak tutup muka cikgu yang ada kat bawah tu. Cikgu jangan komen apa-apa. Lepas tu cikgu maintain je, freeze je sampai 7 page tau. Diam je, senyum je. Okay? Saya mulakan dengan page yang pertama. Sekejap. Senyum. Ibu dekat mana bu? Ibu tak tahu page mana. Satu, saya yang bagi page tu. Okey. 2, kejap. Kejap. Saya pergi page yang kedua pula. Page yang kedua. Tak tahu kita kat page mana kan? Sebab kita tak tahu kita kat page mana. Jadi cikgu maintain je senyum. 2. Gitu. Yang ni baru page 2 cikgu. Sabar. Cikgu senyum lagi cikgu. Senyum lagi. Lagi. 1, 2, 3. Page 3 lagi. Sabar cikgu. Senyum lagi tau. Ramai ni. Okey. Jadi lagi senyum. Page 4. Lagi. Sekejap. Sekejap. Ramai no ni. Okey. Lagi. 5. Okey. Lagi cikgu. Cikgu senyum je cikgu. Hari ni cikgu kena senyum je. 5. 6. Saya pun senyum. Satu last page cikgu, last page. Senyum lebar-lebar. Yeay. Alhamdulillah. Dah sampai 7/7 page. Okey. Ni cikgu Aina. Okey. Habis sesi kita hari ini. Jadi saya lapaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa lagi hari Jumaat minggu depan. Waktu yang sama. Okey? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.